Dia menangis dengan satu ayat dia boleh berkeadaan sedemikian kerana dia memahami apa yang dia baca. Jadi kalau kita hari ni kena ambil dua tahap lah. Satu, baca untuk habis khatam Al-Quran bulan Ramadan. Jangan pula duduk dengar orang kata kalau baca je tak faham buat apa lah. Bukan buat apa, itu satu tahap. Maknanya baca nak khatam, walaupun tidak faham, setiap huruf yang kita baca itu ada pahalanya. Dan tahap yang kedua kena naik taraf lagi, iaitulah memahami ayat yang kita baca. Kadang-kadang nak faham ayat ni, kalau boleh Ramadan tahun ni kita ambil beberapa surah saja pun sudah hebat kita. Kerana memahami walaupun sedikit lebih baik daripada tak faham semua sekali. Ini dalam kaedah dia kata, apa yang tak dapat semua jangan tinggal semua. Ini kaedah ya. Apa yang tak dapat kita buat semua dan jangan kita tinggal semua. Boleh dah? Baik, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Faslun fil awradi wa fadliha wa tawzi'il ibadati ala maqadiril awqat. Jadi pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, kita telah masuk dalam bab zikir dan doa. Bab yang ketujuh, zikir, doa dan lain-lain. Jadi dalam bab yang ketujuh ini kita telah mula tentang kelebihan zikir. Kemudian diikuti dengan kelebihan doa. Diikuti dengan adab-adab untuk berdoa. Kemudian sambungan kita di sini iaitulah wirid-wirid dan kelebihannya serta pembahagian ibadat mengikut waktu. Jadi adab telah kita belajar. Berapa adab yang kita ada nak doa? Yang pertama, antara adab-adab berdoa ialah mencari waktu yang mulia, seperti hari Arafah dalam setahun, Ramadan dari bulan-bulan yang lain. Jadi hari Ramadan kita ada malam Lailatul Qadar dan lain-lain malam yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kena ambil peluang berdoa di situ. Hari Jumaat dalam seminggu dan waktu sahur. Jadi waktu sahur ni bukan waktu bangun sahur saja. 1/3 malam yang akhir itu waktu sahar. Antara waktunya juga ialah antara azan dan iqamah. Azan lepas kita salat sunat tu, berdoa di situ sampai iqamah. Selepas salat, selepas kita sembahyang, kita salat, kita doa. Ketika turun hujan, ketika berperang fi sabilillah, ketika mengkhatamkan Al-Quran, ketika sujud, ketika berbuka. Jadi dekat nak buka puasa nanti, ambil peluang sedikit masa tu. Jangan duk tengok cerita-cerita yang menarik. Dia waktu itulah waktu cerita mari. Sambil-sambil menunggu buka puasa dengan lagu-lagunya, dengan cerita-ceritanya, itu menghalang kita sebenarnya, mengganggu kita daripada dapat ambil peluang yang besar ini untuk berdoa pada waktu itu. Siapkan hidangan awal-awal, letak buah tamar, letak rutab, air dah siap, duduk situ berdoa kepada Allah. Dan riwayat menyebut dia setiap benda ni ada hadis yang menyebut hina yuftir, ketika nak buka puasa. Ketika hati khusyuk atau merasa takut. Waktu kita khusyuk, waktu itulah kita ambil peluang. Hakikatnya kemuliaan waktu adalah bergantung kepada kemuliaan keadaan itu sendiri. Contohnya waktu sahur dimuliakan kerana ketika itu hati masih bersih dan kosong. Begitu juga waktu sujud. Ia adalah keadaan yang menggambarkan kehinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, adab yang kedua, berdoa dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Mengangkat kedua-dua tangan dan menyapu ke muka selepas daripada itu. Jadi menyapu ke muka ni ada taklid di bawah, tidak sabit perbuatan ini daripada Nabi, tapi angkat tangan tu sabit. Angkat tangan sabit, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukannya serta merendahkan suara. Jadi kalau kita nak berdoa, tak payah kita melaung-laung sampai 3 km boleh dengar, tak payah. Berdoa dalam keadaan menghadap kiblat, bukan menghadap ke arah kubur.
Jadi ada setengah orang ni bila nak berdoa pergi cari kubur Tok Wali. Adab ke arah itu, tak? Kiblat kita nak. Adab yang ketiga, memulakan doa dengan menyebut nama Allah, bismillah, alhamdulillah, kemudian berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak terlalu bersajak ketika berdoa. Jangan duduk sajak lah. Doa ni ikut hati nak minta apa. Jadi duduk sajak sana, akhir sekali bukan jadi doa, jadi ampu sana wa ampu sini. Itu dia panggil doa juga tak? Dalam doa ni angkat melangit-langit orang. Itu dia panggil doa ampu sana wa ampu sini. Tapi cepat naik pangkat doa macam ni. Yang keempat, bertaubat dan mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi. Ini adalah adab batin yang merupakan asas doa yang dimakbulkan, insya-Allah. Itu adab-adab yang telah kita baca. Kemudian sambungan pelajaran kita yang berikutnya, iaitulah wirid-wirid dan kelebihan mengikut waktu, serta pembahagian ibadat mengikut waktu. Ini cantik motivasi kita hari ini, kena pada tempatnya, insya-Allah. Apabila seorang itu memiliki ma'rifatullah, Allahu Akbar, hasalal ma'rifah, maknanya kita telah naik taraf mengenali Allah Azza wa Jalla, yakin terhadap janji-janjinya, dan sedar bahawa umurnya pendek. Kena tanda sini 3 tahap. Yang pertama, kita yakin, kita kenal Allah, siapa Allah. Kita dah belajar dah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan tanggungjawab kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian yakin terhadap janji-janjinya, Allah SWT nak beri apa kepada kita. Yang ketiga, sedar bahawa umur pendek. Umur kita ni pendek, ada 60, 70, ada yang tak sampai. Jadi kalau dapat 3 kesedaran ini, wajib dia mesti berwaspada dari berlaku cuai dan lalai dalam umur yang pendek ini. Jadi tahu dah umur pendek, kenapa nak cuai lagi. Jiwa akan merasa bosan dan jemu apabila melakukan satu versi ibadat saja. Jadi biasanya kalau duduk main hak tu saja, kita akan jemu. Tapi bila jemu pun jangan duduk cari yang tak ada sanad, yang tak ada apa ni, tak ada cara yang diajar oleh Nabi. Setengah orang dia kata, lama dah selawat ni, jemu. Kita bawa kompang sekali-sekala macam mana? Nak naik semangat ni. Tak. Boleh nak cuba cari dalam sana. Ada tak Nabi, sahabat-sahabat dulu berkompang bila nak selawat? Kalau tak ada, biarkanlah. Tak apalah, jemu sikit pun, tahanlah nafsu. Jadi apabila merasa bosan dan jemu apabila melakukan satu versi ibadat, oleh itu adalah perlu jika ia diperbagaikan bentuknya untuk mengelakkan kejemuan itu. Jadi perbagai dalam skop yang dibenarkan oleh syarak. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wazkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. Dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu di dalam dan juga di luar salat. Ini disebut dengan lidah, dengan hati. Jadi waktu kita letih, sebut dengan hati saja. Pada waktu pagi dan petang, dan dengan apa keadaan pun, maka pada sebahagian dari waktu malam sujudlah kepada Tuhan dengan mengerjakan salat, dan seboleh-bolehnya bertasbihlah memujinya dengan mengerjakan salat tahajud pada sebahagian yang panjang dari waktu malam. Ini arahan Allah Ta'ala kepada kita, surah Al-Insan ayat 25-26, yang menjadi bacaan kita pada waktu fajar, salat subuh hari Jumaat. Ayat di atas dan juga ayat-ayat yang lain menunjukkan bahawa jalan untuk menuju kepada Allah ialah dengan meneliti waktu-waktu yang sesuai dan seterusnya mengisi waktu tersebut dengan wirid-wirid secara berterusan. Jadi yang kita nak di sini, guna waktu yang ada ini sesuai dengan masa, dengan keadaan kita. Firman Allah Ta'ala, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk sesiapa yang mahu beringat, mahu memikirkan kebesarannya dan mahu bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Surah Al-Furqan ayat 62. Dengan maksud kedua-duanya saling ganti-mengganti
dengan yang lain agar apa yang tercicir pada salah satu daripadanya dapat ditunaikan pada masa yang kedua. Jadi malam tukar. Jadi kalau siang sepanjang hari kita terlupa nak baca zikir petang. Ini di antara hikmah Allah tukar malam dengan siang, salah satu daripadanya. Hikmah lain banyak lagi lah. Dalam Quran sebut malam untuk tidur, siang untuk bekerja. Walaupun hari ini dah tak jadi macam tu dah. Malam pun orang makan, siang pun makan. Entah tak? Makan siang. Banyak restoran 24 jam. Ya, jadi ini sudah langgar fitrah kejadian manusia. Malam orang tidur, bukan orang makan. Kalau bangun malam untuk berzikir. Baik, kita berpindah kepada bab yang kedua, bayan wa adadi awradil laili wan nahar wa tartibiha. Beberapa wirid pada waktu siang dan malam serta susunannya. Jadi kita nak belajar ini wirid-wirid yang ada ni. Terdapat 7 waktu di siang hari dan 6 waktu pada malamnya yang mempunyai bacaan wiridnya yang tertentu. Ini coba buat. Siapa dia pakar dalam bidang IT ni, komputer, buat jadual. Wirid siang dan wirid malam. Berapa waktu yang dia bagi ni? Kami akan menyebutkan kelebihan setiap satu daripadanya beserta peranan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Amalan-amalan atau wirid-wirid pada waktu siang hari. Tanda. Yang pertama, kena letak nombor kat situ. Nombor 1 apa dia? Waktu antara terbit fajar, kedua, yang terbit fajar. Fajar tak ada 2 kali. Dia panggil fajar sadiq dengan fajar kazib. Fajar kazib tu awal lagi, sebelum subuh. Jadi kita ini tak kenal dah sadiq dengan kazib ni. Yang pentingnya terbit fajar, mana terbit sebelum subuh. Tanda itu terbit fajar yang kedua, yakni subuh hingga terbit matahari. Bermula daripada subuh sehingga naik matahari, itu satu waktu. Apa yang kita nak buat di sini? Ia adalah waktu yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengannya sebagaimana dalam firman-Nya, was-subhi idza tanaffas. Dan waktu siang apabila dia mula terang. Surah At-Takwir ayat 18. Ketika bangkit dari tidur, dia ajar satu-satu, kita nak buat cara ringkas. Ketika bangkit dari tidur, hendaklah menyebut nama Allah dengan membaca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ingat dah kan? Yang tak ingat lagi kena hafal ni. Kalau tak hafal ni dia rugi. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan kami, dan kepada Allah lah kami dikembalikan. Tengok, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia ajar kepada kita benda bacaan yang memang realiti. Oleh kerana kamu bangun daripada tidur, nak pergi bekerja, nak pergi pejabat, nak keluar daripada rumah, nak berjalan sana sini, banyak cabaran, banyak benda-benda yang akan berlaku dalam perjalanan hidup satu hari. Banyak ke tak banyak? Banyak. Jadi oleh kerana kamu akan melalui pancaroba yang banyak, ingat di akhir doa, wa ilaihin nusyur, kepada Allah kamu kembali. Jadi kita ingat, bila kita ingat nak kembali kepada Allah, berani tak berani kita buat maksiat di tengah jalan? Berani ke tidak kita buat benda mungkar? Tentulah kita tidak berani, kerana kita teringat wa ilaihin nusyur. Ini seolah-olah Nabi suruh kita baca doa ni dan dia bagi break sekali. Ingat, nak buat maksiat, mu nak kembali kepada Allah. Ini sebahagian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, katanya, apabila waktu petang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwirid sebagaimana berikut. Waktu petang dia baca ni. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Apa maksud dia? Cantik ni makna dia. Berpetang-petang kami dalam keadaan kerajaan itu adalah milik Allah. Segala puji bagi Allah.
tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan segala kepujian. Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan yang ada pada malam ini dan juga kebaikan selepasnya. Dan aku berlindung denganmu daripada kejahatan malam ini dan juga kejahatan selepasnya. Rabbi, aku berlindung denganmu daripada sifat malas dan keburukan sifat takabur. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab api neraka dan juga azab kubur. Jadi hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Jadi kita kena baca waktu petang di sini. Di waktu pagi, baginda berwirid seperti itu dengan lafaz asbahna wa asbahal mulku lillah. Kemudian yang lainnya terus sambung. Tengok ni, letak garisan di sini. Yang kita kena baikinya tempat amsayna wa amsal mulku lillah, ini untuk petang. Bila pagi tukar kepada asbahna wa asbahal mulku lillah, teruskan sampai ke akhir. Teruskan sampai ke akhir. Berpagi-pagi kami dalam keadaan kerajaan itu adalah milik Allah sehingga ke akhirnya. Jadi dia kata di sini, doa-doa yang nak dibaca ni, doa-doa ini adalah sahih dan masyhur dalam kitab-kitab yang menyebut berkenaan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga membaca 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang mana sesuatu yang disebut nama Allah bersamanya, ia tidak akan memudaratkan sama ada di bumi atau di langit. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi hadis ini dia tak takhrik lagi di sini, dia kata hadis ini masyhur. Yang pentingnya hadis itu sahih dan boleh kita amalkan pada waktu pagi, pada petang baca hak ni. Dia akan terkawal daripada diganggu oleh benda-benda yang memudaratkan, binatang berbisa ke apa benda yang gangguan yang boleh kita buat. Jadi kita dah hurai panjang cerita ni dalam kitab kita penawar Perisai Muslim. Dalam Perisai Muslim ada, dalam buku zikir pagi petang yang saya susun pun ada. Tengok di situlah kelebihan-kelebihannya ada di sana. Juga wirid raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Jadi aku redha bahawa Allah Tuhanku, Islam agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Jadi hadis ini pun jelas, baca pada waktu pagi setelah salat subuh, ketika masih dalam keadaan melipatkan kedua-dua kakinya dan belum bercakap, baginda sallallahu alaihi wasallam berwirid dengan wirid berikut sebanyak 10 kali. Jadi ingat, lepas salat subuh kita kena baca hak ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. Cuma menjadi perbahasan ulama. Tengok dalam nota kaki, dia kata perbuatan ini tidak sabit dengan nas. Perbuatan kekalkan kaki tidak bergerak, itu tidak sabit. Tapi terdapat banyak lagi dalam kitab-kitab lain. Contohnya Syekh Al-Albani dalam At-Targhib wa Tarhib mengatakan hadis ini hasan. Hadis yang 10 kali sebelum bergerak kaki ini hasan. Ada juga yang lain kata di dalam kitab lain dia dhaifkan. Yang penting ada khilaf di kalangan ulama di dalam baca. Tapi bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu jelas. Cuma timbul masalah isu kaki tu bergerak tak bergerak. Jadi kita sebaik-baiknya kita kekalkan sebelum kita bergerak tu, kecuali imam. Imam sudah salat, astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya jalul ikram, kemudian dia boleh pusing untuk imam. Jadi kalau makmum kekalkan baca macam ni. Kalau tidak sabit sekalipun, lebih daripada kita duduk bergerak pergi duduk cari tiang tak tutup asal, baiklah kita kekal duduk di tempat kita salat, itu lebih tenang keadaan di situ. Dan hadis ini masih lagi menjadi perbincangan para ilmuwan Islam dalam masalah. Ada yang mengatakan sabit, ada yang mengatakan tak sabit tentang 10 kali itu. Imam Nawawi sebut kita ini dalam kitabnya Al-Azkar. Dalam Azkar Nawawi disebut di akhir bab zikir
pada waktu pagi. Cuma dia letak hadis ini, kata Imam Tirmizi, hadisun hasan. Jadi Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Jadi dalam hadis hasan ini, dalam takhrij Al-Azkar, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar hasanahul hafiz fi takhrij Al-Azkar. Cuma timbul masalah taqyid sani rijlai itu. Ada ke tidak di situ, perbahasanya panjang. Jadi bagi orang yang meneliti hadis boleh tengok dalam bab ini. Baik, kita terus pergi kepada maksud bacaan tadi. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian. Allah yang menghidup dan mematikan, dan Allah Maha berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Allah Maha berkuasa atas tiap sesuatu. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga membaca wirid yang dinamakan sebagai penghulu istighfar. Tulis. Nama apa wirid ni? Sayyidul Istighfar. Penghulu istighfar. Cuba kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika. Jadi ada gugur sini, abu'u bi ni'matika. Abu'u bi ni'matika alayya. Kena tambah. Naskah yang ada ni tak ada. Ada abu'u laka. Wa abu'u bi zambi. Itu ada tambah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi riwayat yang adanya macam tu. Kena tambah sikit. Bi ni'matika alayya. Ini dia panggil penghulu istighfar. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkau telah mencipta aku adalah hamba-Mu, dan aku sentiasa berpegang dengan janji-Mu sedaya upayaku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang aku lakukan. Aku mengakui nikmat-Mu ke atasku, dan aku juga mengakui dosaku. Oleh itu ampunlah dosaku. Sesungguhnya tiada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau sahaja. Jadi sayyidul istighfar ni kena baca sentiasa. Sebab dalam hadis disebut tentang kelebihannya, siapa yang baca doa ni pada waktu petang, wahwa muqinun biha, dia yakin dengan bacaan ini, kalau mati pada malam itu, orang ni masuk syurga. Sama juga dia baca waktu pagi, dalam keadaan yakin, bila dia mati pada siangnya, orang ni masuk syurga. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam juga membaca, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Berpagi-pagi kami di atas agama Islam yang fitrah, yang suci, atas asas keikhlasan, di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapa kami Ibrahim yang suci, dan baginda bukanlah sekali-kali dari kalangan orang-orang yang syirik. Selain itu baginda juga berdoa dengan doa berikut. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Jadi boleh ambil doa ni buat kita baca. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi pemelihara urusanku. Perbaikilah duniaku yang padanya aku menjalani kehidupan, dan perbaikilah akhiratku yang kepadanya tempat kembaliku. Serta jadikanlah kehidupan ini sebagai tempat aku menambah segala kebaikan, dan jadilah mati itu sebagai kerehatan kepadaku daripada segala kejahatan. Cantik tak cantik doa ni? Cantik. Jadi kalau kita nak minta mati tak boleh. Contohnya orang ni kena bala, dia mengamuk, ya Allah matikanlah aku lah. Itu bercalak, itu dia panggil orang tak sabar dan tidak menerima takdir Tuhan. Tapi dalam doa ni bukan minta mati. Kita suruh Allah Ta'ala tengok, sekiranya mati itu menyebabkan aku tak lagi buat kejahatan, baik mati.
Selagi kita hidup, ada kejahatan duk buat, baik kita mati. Tapi kalaulah al-hayah ziyadatul li fi khair, hidup menambahkan ibadah, baik hidup. Lagi tinggi darjat kita di sisi Allah Azza wa Jalla daripada kita mati yang ibadat pun tak bertambah. Dan seterusnya, berdoa dengan doa Abu Darda. Ini doa siapa ni? Doa Abu Darda, mana dia tidak sandar kepada Nabi, dia kata doa Abu Darda, seorang sahabat. Apa dia kata ni? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, alaika tawakkalt, wa anta rabbul arshil azim. Ma sya'allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhizun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Jadi doa ni makna dia cantik. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Hanya kepada engkau aku bertawakal, dan engkaulah Tuhan yang memiliki arash yang agung. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti berlaku, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak berlaku. Tiada upaya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Aku meyakini bahawa Allah maha berkuasa atas tiap sesuatu. Sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala-galanya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu dari kejahatan diriku dan kejahatan setiap binatang yang engkau kuasainya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Doa siapa ni? Abu Darda. Doa-doa tersebut di atas perlu dihafaz oleh setiap orang yang mahukan kebaikan. Selesai, dia bagi dah. Putusan tamatnya, siapa nak kebaikan, dia hafal doa ni. Kalau kita tak ingat macam mana? Baca kat buku ni. Photostat siap-siap, tak dalam beg. Nak doa je baca ni. Bukan syarat lah. Kita ambil makna dia pun tak apa. Maknanya isi kandungan dia. Sebelum keluar dari rumah untuk menunaikan salat subuh, dia seharusnya salat sembahyang sunat terlebih dahulu di rumahnya. Jadi kalaulah masjid kita ni beri peluang, ataupun rumah kita dekat dengan masjid. Tapi kalau masjid jauh, lepas azan, salat di rumah, pergi tak sempat sembahyang subuh, ataupun tak sempat takbiratul ihram, baiklah kita salat di masjid daripada terlepas salat yang begitu besar. Jadi ada macam di negeri Arab, dia bagi masa yang lama. Subuh ni 20 minit masa dia bagi. Jadi lepas orang azan, kita salat sunat dulu, kita pergi masjid, sempat lagi masuk masjid tu. Jadi masjid tempat kita ni jarang yang bagi masa lama sebab orang semuanya sibuk kan. Nak pergi sana sini, nak pergi bekerja lagi. Kalau tak bekerja pun nak balik tidur. Macam-macam alasan dah. Baiklah. Kemudian keluar menuju ke masjid sambil berdoa. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamshaya hadza fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'ah kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tunqidhani minan nar innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepada Engkau dengan kebenaran mereka yang memohon kepada Engkau dan kebenaran tempat laluanku ini. Sesungguhnya aku tidak keluar dalam keadaan sombong, tidak mensyukuri nikmat, riak dan bermegah. Aku keluar dalam keadaan takutkan kemurkaan-Mu dan mencari keredaanmu. Aku memohon kepada Engkau agar Engkau selamatkan aku daripada api neraka. Sesungguhnya tiada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Engkau sahaja, ya Rabb. Jadi kita baca je doa ni, jangan disebut tentang riwayat. Sebab dia kata apa? Hadis ni riwayat Imam Ahmad dan Ibn Majah. Padanya terdapat Atiyah Al-Aufi, beliau adalah dhaif. Atiyah Al-Aufi ni lemah. Cuma ambil doa saja, jangan sandar. Apabila masuki masjid, hendaklah dia berdoa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini jelas ni.
idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul Allahumma, tanda sekat tu. Bacaannya bermula di sini. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Tutup kurungan. Jangan duduk sapa dekat pintu masjid, iza dakhala ahadukumul masjidah. Berat kita. Jangan jadi kita tak. Macam bila orang mati, qalu innalillah. Tak payah qalu dah, innalillah terusnya. Qalu tak perlu, itu arahan. Bila berlaku kes macam ni, kata innalillah. Jadi kita tak payah lagi qalu. Ini pun tanda dalam kurungan tu. Wa iza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlika. Apabila seorang kamu masuki masjid, dia hendaklah mengucap salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian berdoa, Allahumma aftah li abwaab rahmatika. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah pintu-pintu rahmat kepadaku. Sebab masjid ini sesuai dengan dia sebagai pasar rahmat. Apabila kita keluar, kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku mohon pada engkau agar memberikan kurniaanmu padamu. Limpah kurnia bagi. Bila keluar masjid, nak pergi cari rezeki lah, cari makan lah, cari itu, cari ni. Jadi sesuai sangat. Hadis ni munasabah dengan tempat. Masuk masjid, minta rahmat. Keluar masjid, minta limpah kurnia, minta rezeki dan sebagainya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dia mendapat saf pertama. Ini kita bahas panjang dah dalam bab salat dulu. Sudah masuk masjid, pergi duduk dekat mana? Dekat tiang. Mana? Itu mazhab kita tak? Yang kita naknya pergi duduk dekat saf yang pertama. Jangan duduk dekat tiang. Tiang pun tak apa, kalau ada saf di pertama tu ada tiang. Baik. Saya tengok masjid di negeri Arab tu, dia buat kerusi dekat tu. Perasan ke tidak? Dekat Masjid Haram tak adalah, terlanggar orang ke bawah situ. Masjid-masjid di luar Masjid Haram, di Mekah, biasanya dia akan buat tempat menyandar. Masjid tempat kita ni boleh juga buat. Tapi tempat menyandar ni biasa dia buat celah di antara saf. Dia jarangkan sikit, dia tak. Itu untuk orang tua-tua, tak ada alasan lagi untuk mereka kata, kenapa pergi duduk belakang? Sebab lenguh, tak larat. Ini ada tempat sandar kat depan. Jadi, saya dah menamakan orang duduk saf depan di zaman di sana, orang VIP. Dah lah duduk kat depan, ada tempat sandar lagi. Cuba pergi tengok design tu, kalau sesuai kita bawa balik tempat kita. Tambah-tambah kalau masjid kita tu ada tiang banyak. Jadi kita buat tempat sandar ni di celah tiang supaya orang tak solat dekat situ. Kan ada larangan solat di antara dua tiang. Solat berjamaah, solat seorang-seorang tak apa. Kemudian dia mendapatkan saf. Dapatkan saf apa? Saf yang pertama dalam keadaan menunggu jamaah dan berdoa dengan doa-doa dan zikir sebagaimana yang telah disebutkan. Itu contohnya. Kemudian kita baca doa dan zikir mengikut apa yang kita nak. Cantik. Menunggu solat itu dikira orang tu bersolat. Menunggu solat dikira orang bersolat. Karena itulah kita tak boleh lagi bercakap. Bahkan ada larangan duduk main tangan gini pun. Jangan duduk kepih tangan. Ada larangan. Kerana dia kata mula sedang solat. Orang yang menunggu solat ni solat. Apalagi kalau kita buat-buat yang tidak berfaedah yang terjadi sebahagian daripada tempat kita ni. Allah, banyaknya nikmat Tuhan bagi cukup besar, kita kadang-kadang tak pandai nak guna. Baik, setelah selesai salat subuh, disunatkan tidak berganjak dari tempat sembahyangnya itu sehingga terbit matahari. Jangan keluar daripada tempat subuh. Duduklah, zikir tadi dah tak ubah tempat, duduk situ. Jangan lagi. Jadi ada juga yang mengatakan memperluaskan skop. Dikata maksud tempat solat di situ iaitu jangan keluar daripada masjid. Itu makna tempat solat. Tapi kalau tengok nas yang jelas itu, duduk di tempat solat, mana tempat dia semayang. Duduk situ lalu. Duduk atas jadah kita tu, jangan tukar-tukar tempat. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, Man sallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Maksudnya, sesiapa yang salat subuh berjamaah
Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sehingga terbit matahari. Syarat yang pertama, salat subuh berjamaah. Duduk di tempat salat dia tu, kalau boleh jangan berganjak daripada tempat dia duduk. Ataupun setidak-tidaknya jangan keluar daripada dewan salat tu, masjid. Sehingga terbit matahari. Jadi kalau kita tengok dalam kalender kita, dalam takwim kita ni, dia tulis syuruk. Ada tak? Apa makna syuruk? Terbit matahari. Kita salat situ kah? Macam mana? Dah terbit matahari terus salat, gitu. Macam mana? Dia kata hatta tatlu'an. Mana syuruk itu tanda sempadan tamatnya waktu subuh. Subuh dah habis dah waktu tu. Jangan pergi salat pula. Jadi ada setengah orang ni dia tunggu. Bila tengok syuruk, terus bangun. Dia kata sunat isyraq. Lah, ini salah. Itu termasuk dalam waktu larangan. Kan waktu larangan, ada berapa waktu larangan? 5 waktu. Tanda waktu dilarang, salat sunat, berapa waktu ada? 5 waktu. Mulai daripada selepas salat subuh sehingga terbit matahari. 1. Daripada terbit matahari itu dia panggil larangan yang kuat di situ. Sebab waktu itulah waktu syaitan duduk sujud kepada matahari. Itu sebabnya. Syaitan duduk sujud. Jadi jangan kita sujud sekali dengan syaitan. Jadi walaupun kita sujud pada Allah, dia sujud pada matahari. Tapi tak nak ada persamaan di antara kita dengan syaitan. Dia kata jangan pula komplain. Itu dulu Ustaz cakap kena belajar dengan syaitan taktik tu. Ingat tak ingat? Itu belajar teknik saja, bukan belajar ikut sujud sekarang dengan dia tak. Teknik yang kita belajar itu yang baik, yang positif sajalah. Jadi setelah terbit matahari sehingga betul-betul matahari naik. Dalam kitab lama ditulis sekadar segalah. Segalah ni panjang mana? Kalau galah kelapa sawit tinggi. Kalau galah yang kecil-kecil ni rendah. Jadi sekolah segalah tu kita kena tengok anggarannya. Kalau dalam takwim dia tulis 28 minit. Lama tu. Saya tanya sahabat-sahabat kita di bahagian falak, dia kata 32 darjah sudut. 32 darjah sudut ni sekejap je naik. Dalam masa mungkin dalam 4 minit je. Jadi kita ambil lah anggaran itu, letaklah dalam masa 10 minit. 10 minit, barulah kita boleh mula salat sunat yang disebut tadi. Tapi kalau kita boleh tunggu lagi sampai 20 minit, lagi baik. Tapi dah kelang kabut dah nak pergi ni, ambillah yang paling minima, jangan kurang daripada 10 minit. Baik, timbul soalan yang kedua, nak solat apa? Solat tu solat apa? Nak niat solat apa? Solat naik matahari? Solat isyraq? Jadi di sini timbul perbahasan. Setengah buku dia tulis solat sunat isyraq. Tapi dalam kitab lain yang saya teliti, daripada kata-kata Ibnu Abbas, salat isyraq itu bil asyi wal isyraq, iaitulah salat duha. Salat isyraq itu salat duha, bermakna ini permulaan salat duha. Cuma berbezanya waktu duha yang afdal bila waktu panas kaki anak unta. Kita bahas dah dulu cerita. Panas kaki anak unta ni lebih kurang dalam pukul 9, pukul 10. Itu panas kaki anak unta. Jadi kesimpulannya boleh kita awalkan selepas daripada betul-betul matahari naik, kita salat. Dah salat di sini apa jadi? Salat 2 rakaat. Nabi tak sebut nama apa salat di sini. Dia sebut salat rakaataini. Baginya pahala seumpama pahala menunaikan haji dan umrah yang sempurna dan yang sempurna. Berapa kali ulang? 3 kali ulang. Besar tak besar kelebihan ni? Berani tunggu ke tidak? Tak kuat lalu jawab. Kerja. Hari tak kerja, hari cuti. Hari Jumaat cuti. Hari Sabtu cuti. Jadi hari cuti ambil. Duduk kat situ. Hari lain nak bekerja, nak buat macam mana tak? Baiklah. Hadis ini panjang dibahas oleh para ulama. Diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dan Baghawi, katanya ada dalam riwayatnya Abu Zilal wa dhaif, tetapi hadis ini ada syawahid yang menaikkan darjah hasan. Karena itulah Syekh Al-Albani telah menjazamkan bahawa hadis ini sahih. Jadi alhamdulillah kita terimalah di atas tasahih ini dan kita beramal dengan dia. Jangan dicari alasan pula, hadis tu khilaf ustaz. Tak payah duk khilaf lah. Dah malas balik, gitu je lah. Waktu tersebut hendaklah dimanfaatkan dengan melakukan 4 perkara. Jadi nak tunggu fajar ni 1 jam lebih juga ni. 1 jam juga.
Apa yang kita nak buat? Memanfaatkan dia dengan 4 perkara, iaitulah doa, zikir, baca Al-Quran dan tafakkur, berfikir. Yang kita nak, apa kita nak buat? Fikir sini. Fikir, jangan duk khayal. Khayal lain, fikir lain. Jadi kalau ada orang tazkirah, orang ceramah, kita dengar. Tak ada orang tazkirah, ambil buku baca. Siapkan buku, baca Quran, baca tafsir Quran, sampai naik terbit matahari yang waktu di larangan telah berakhir, salat. Jadi alhamdulillah, ana setiap kali salat subuh, kalau ada tazkirah subuh di mana-mana masjid lah, kawan saya ni, hari cuti, tazkirah kita akan berakhir apabila tamatnya waktu larangan. Sebab saya nak jemaah dapat pahala ni. Ada setengah nampak juga jemaah duk tengok jam. Saya pun tahu dia tengok jam tu. Tapi saya buat tak tahu ya. Sebab nak beri peluang yang besar. Kali pertama kita pergi, tak ramai yang salat. Boleh jadi dia orang dah lepas dah uduk dia. Dia tak tahu lagi hadis. Kali yang kedua bertambah. Sekarang ni alhamdulillah jemaah sudah semakin faham. Jadi nanti kita syorkan mana-mana masjid, AJK masjid boleh naik banner pula. Pagi cuti ni meraih pahala haji yang sempurna di masjid ni. Tapi kena hurai dulu lah. Nanti mari pula dikata ajaran sesat, mari mana pula buat haji dekat Kuala Lumpur ni, berat saya lah. Kena bagi taklimat ni, hadis ni biar jelas. Masyarakat dah faham baru kita naik banner. Jangan buat dulu. Dia kata ni ajaran sesat, mana buat anak buat ni, berat kita. Saya pula yang kena. Jadi kita nak di sini berfikir itu bacaan 4 perkara yang kita kena buat. Baca Quran dan berfikir. Hendaklah dia melakukan semampu yang boleh dan berfikirlah bagaimana cara untuk mengatasi halangan dan gangguan daripada melakukan kebaikan supaya dia dapat melaksanakan tugas-tugas sehariannya. Fikir yang baik. Jangan duk mikir nak pergi buat maksiat, jangan. Berfikirlah juga tentang nikmat Allah agar dia menjadi insan yang sentiasa bersyukur. Kalau tuan-tuan duduk di masjid waktu ni, memang kita fikir kita. Tengok orang lain tak sampai, kita boleh sampai. Tapi jangan sampai mereka tak kebur. Aku je sampai. Tengok senara jiran sebelah tak mari belakang ni. Ni naik, orang panggil naik sihat lain pula ni, naik takbur pula. Tak nak. Kita fikir ke arah positif. Apa yang kita nak fikir? Bagaimanalah nak tarik jiran tu mari masjid sama. Itu yang kita fikir. Hari ni tuan-tuan, ambil dalam kepala kita fikiran positif. Yang negatif ketepikan. Dalam bab dakwah ni. Tapi dalam bab dosa kita fikir yang negatif lah. Aku ni buat tak baik. Kalau fikir yang baik sentiasa, kita rasa kita lah wali Allah atas dunia ni. Taraf wali dah kita ni. Sebab orang lain semua tak baik. Itu lain pula. Allahu Akbar. Habislah kita. Berpindah pada waktu yang kedua. Al-Wirdustani. Maknanya waktu yang kedua. Tadi, jadual kita tadi daripada subuh sehingga terbit matahari. Sini. Terbit matahari. Sekarang ni kita nak berpindah kepada daripada terbit matahari sehingga waktu duha. Mana waktu duha yang meninggi dah. So dia foto state bagi. Waktu terbit matahari sehingga waktu duha, iaitu setelah berlalu 3 jam daripada awal siang harinya. 3 jam, mana kalau subuh pukul 6, pukul 9. Itu waktu afdal duha tu. 3 jam daripada, jika diandaikan jumlah hari itu 12 jam. Ia adalah 1/4 daripadanya. Waktu ini adalah waktu yang sangat mulia. Sangat mulia. Apa yang kita nak buat di sini? Yang pertama, salat duha. Alhamdulillah. Boleh buat tak boleh buat? Boleh kita buat. Tak sempat ustaz nak simpan rumah ni hari cuti. Jadual kena ada lah. Kau tak jam siap-siap dah. Pukul 9.30 rehat sekejap. Duha dulu barulah pergi sambung kerja. Kan waktu rehat tu ada. Kelebihan salat duha ni jelas lah. Kita dah bincang dah lalu dalam bab salat sunat. Kelebihannya sangat besar. Nabi mengatakan salatul awabin. Salat orang-orang yang awabin, orang yang kembali kepada Allah Ta'ala ini banyak, iaitulah ketika panasnya kaki anak unta, lebih kurang waktu ni lah, waktu duha. Itu untuk diri kita. Yang kedua, melakukan perkara yang berkait dengan orang ramai, seperti menziarahi orang sakit.
Sakit kat rumah boleh lah kan, sakit hospital tak boleh pergi masa ni, bukan waktu melawat. Menguruskan jenazah, menghadiri majlis ilmu, dan menunaikan hajat orang Islam. Orang perlu hajat, kita pergi bantu. Jadi cantik lah, kena dengan jadual kita ni, buat majlis ilmu pada waktu duha. Cantik tak? Kena tak kena? Tapi saya tengok kuliah duha yang dianjurkan di sekitar kawasan ni, kebanyakan muslimat yang pergi. Orang muslimi tak sampai juga, tak ramai. Bukan tak sampai, tak ramai. Tapi ada setengah masjid dia kata kuliah muslimat ni ustaz. Kata kalau muslimi mari, macam mana? Kena pakai telekung ke macam mana? Dia kata tak lah. Tak, dia kata kami fokuskan kepada puak-puak dia saja. Mungkin dalam dewan yang sempit dia buat, tak maulah dia duduk. Tak ada masalah. Muslimat lah muslimat. Muslimi boleh pergi mengikut kesesuaian. Sekiranya semua itu tidak dapat dilakukan, apa nak buat? Nak salat duha tak sempat, orang perempuan uzur, tengok, dia buat penyelesaian kepada kita. Ataupun sakit, kita sendiri pun sakit, nak pergi ziarah orang pun tak mampu, apa nak buat? Hendaklah dia memenuhi masanya dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Hari ni nak baca Quran pun tak sempat, sibuk juga, suruh Quran tolong baca. Quran apa ni? CD tolong baca. Kita dengar yang kat rumah, cantik ke tidak? Ni duk dengar cerita dalam radio, duk dengar cerita, jadi banyak lagi. Hari ni alhamdulillah alat-alat siaran yang moden ni sudah ada, tak ada lagi peluang untuk kita berdalih tak mau mengaji. Al-Wirdus Salis, waktu yang ketiga, bermula dari waktu duha sehingga gelincir matahari. Tulis, gelincir matahari itu sehingga waktu zuhur. Itu makna gelincir. Kalau matahari gelincir, kiamatlah kita. Dah, lagi perlandasan dia, bukan maksud gelincir itu. Maksudnya sampai waktu zuhur. Pada waktu ini, seseorang itu perlu melaksanakan 4 perkara yang disebutkan dahulu. Apa dia? Doa, zikir, baca Quran dan berfikir. Kemudian ditambah 2 perkara lagi yang perlu dilakukan, iaitu yang pertama, berusaha mencari rezeki dan keperluan hidup, seperti pergi ke pasar-pasar. Ada juga pasar pagi sini. Sekiranya dia seorang peniaga, dia hendaklah berniaga dengan benar dan amanah. Jujur, jangan duk cakap tak betul. Sekiranya dia mengusahakan sesuatu, dia hendaklah melaksanakannya dengan memberi tunjuk ajar dan belas kasihan kepada pekerjanya. Ajar betul-betul. Jangan dia lupa berzikir mengingati Allah dalam semua pekerjaan, dan hendaklah berpada, yakni qanaah dengan apa yang ada sedikit. Apa makna qanaah? Qanaah bukan makna malah kerja, tidak. Kalau kita dapat banyak ni yang kita dapat, nak kejar lagi, dapat tak dapat? Tak akan dapat dah. Jadi kita rasa cukup lah setakat tu dulu. Tapi kalau ada peluang, dapat rezeki yang halal, teruskan. Jangan tak buat. Jadi dia ajar kepada kita jadual, mungkin jadual dia ni, untuk orang zaman dulu, zaman kita hari ni, kena awalkan sikit lah. Sebab pejabat pukul 8, tak boleh nak tunggu. Saya nak tunggu duha dulu, baru pergi pejabat. Jangan. Jadi kita pergi pejabat, kemudian cari duha pada di celah-celah itu. Yang kedua, kena buat qailulah. Apa dia qailulah ni? Tidur sebentar di pertengahan siang hari. Ia dapat membantu untuk qiyamul lail, sebagaimana sahur dapat membantu puasa di siang hari. Sekiranya dia tidur, dia hendaklah bersungguh-sungguh untuk bangun sebelum zuhur. Jangan tidur ni terus pula pergi pukul 3 tak bangun lagi. Jadi kena usaha letak jam kita tu sebelum zuhur kena bangun. Untuk apa? Iaitu sebelum masuk waktu zuhur, sekadar masa yang membolehkan dia sempat bersedia untuk salat. Jadual dia bagi ni memang padat lah kan. Cantik sungguh. Qailulah ni kena ada. Sehari semalam ada 24 jam. Tengok dia bagi sikit. Seorang itu patut tidur selama 1/3 daripadanya, iaitulah 8 jam. Banyak tidur 8 jam ni. Banyak tak banyak? Banyak ni. Ini adalah suatu kesederhanaan. Sederhana tidur 8 jam. Kemas sungguh ni. Sesiapa yang tidur kurang daripada itu, badannya akan menjadi lemah, manakala siapa yang lebih tidur pula akan bertambah malas. Yang kita hari ni tidur banyak pun malas, tidur kurang pun malas juga. Jadi masalah. Sekiranya dia tidur lebih daripada jangka masa tersebut di malam hari, sepatutnya dia tidak boleh tidur lagi di siang hari. Kena ingatlah.
Kalau malam tidur pukul berapa? Pukul 12. Pukul 11 tidur dah. Sampai pukul 6. Berapa jam dah? 7 jam. Jadi satu hari, tengah hari boleh tidur lagi 1 jam. Masa ada kota lagi situ. Sepatutnya, jadi sekiranya dia tidur lebih dari jangka masa tersebut di malam hari, sepatutnya dia tidak boleh lagi tidur di siang hari. Tetapi jika tidurnya itu kurang dari 8 jam, dia boleh sempurnakan jumlah jam yang kurang itu di siang hari. Boleh buat ke zaman kita gini? Bak tidur ni boleh? Kepanjang sangat masa. Panjang ni, 8 jam ni panjang. Tapi kita kena ingat, dia orang kalau dia tidur 8 jam, dia tidur sungguh. Bila dia bangun, dia bekerja. Kita lepas bangun, buat apa? Baca surat khabar pula 2 jam. Jadi habis masa begitu je. Mana dia tidur tu memang nak cas bateri. Nak ambil tenaga sungguh-sungguh. Sebab dia menggunakan tenaga. Tengok waktu jadual yang dia beri tadi. Padat. Mana ada orang mampu duduk seorang-seorang, duduk lepas subuh sampai naik matahari, duduk zikir? Boleh tak boleh? Lari kita dah. Mana tengok kawan semua tak ada lari. Tapi agak ada ceramah boleh lah tunggu. Kalau duduk seorang, tak mampu. Baik. Kita terus pada waktu yang keempat. Di antara gelincir matahari sehingga selesai salat zuhur. Ni. Bila dah masuk waktu zuhur sampai selesai salat. Apa yang kita nak buat di sini? Ia merupakan waktu yang paling pendek dan paling afdal di siang hari. Pada waktu ini, apabila azan dilaungkan, hendaklah dia menjawabnya sebagaimana lafaz azan tersebut. Kita belajar dah hari itu. Bab azan ni. Dah ada kan? Yang lepas tu dalam bab solat dulu. Jadi bila kita azan, Allahu Akbar, kena jawab. Berhentilah sekejap kalau duduk kerja ke, duduk duduk buah ke, berhenti sekejap. Lagu negaraku agak berhenti. Takkan lagu azan tak boleh berhenti. Cerita dah hari tu, saya berjalan nak pergi tempat kemah. Ada majlis besar lah, majlis ada tuanku datang. Jadi saya berjalan, tiba-tiba bunyi lagu negaraku, saya tengok orang tengah padang, dia tak sampai di kemah, tengah panah tu. Waktu nak zuhur, semua berdiri bercacak, berdiri kat situ. Kata, buat apa dia ni? Berdiri kat sini. Saya yang belum pergi lagi, duduk di tepi tangga masjid, saya duduk kat tangga tu. Lepas tu saya pergi interview. Kenapa berdiri sini? Oh, dia kata lagu negaraku tak boleh bergerak. Wush, kata hebat betul. Lagu negaraku tak boleh bergerak, kena berdiri. Tengah panah, kata pergi. Apa benda takkanlah siapa-siapa berdosa besar pula tak boleh. Jadi taatnya kita lagu negaraku sampai begitu. Saya waktu satu malam sambutan malam merdeka. Malam merdeka ni kebetulan malam Jumaat, tak boleh buat maksiat malam tu. Rupanya maksiat pun ada jadual juga. Ini cerita Kelantan lah. Kat sini saya tak tahu dia kenal malam Jumaat ke tidak. Kenal kau orang sini malam Jumaat? Sama ya. Tuan-tuan kena usahakan kita pindah balik cuti pada hari Jumaat. Setuju tak? InsyaAllah. Kalau dia tak setuju, kita cari orang yang setuju. Ini cara kita. Macam mana? Cara dia. Baik. Jadi malam Jumaat tak boleh buat maksiat. Ini kelebihan kita. Habis macam mana buat? Malam merdeka ni nak sambut merdeka. Kita buat forum perdana. Saya pun ahli panel. Dekat nak pukul 12, dia datang mari. Dia kata, Ustaz kena berhenti 2 minit sebelum pukul 12. Saya cakap, kenapa? Tak boleh, dia kata. Bila ting bunyi jam pukul 12 tu, mesti sebut merdeka. Oh, saya kata semangat sungguh. Saya pun tak ada masalah. Saya kata macam buka puasa juga. Bila azannya kena makan. Kita tak rajin pergi sambutan merdeka ni. Sebab malam tu kena forum, pergi juga. Bila pukul 12 bunyi jam, dia kata mula. Kita orang lain merdeka, saya terlupa. Takbir. Jadi dah pula takbir situ. Tukar tempat kata aku ni. Silap orang panggil mari sambut merdeka macam ni. Cerita dia. Allahu Akbar. Tengok. Bila mari azan, sepatutnya ini waktu kita tak bergerak. Allahu Akbar, berhenti. Bercakap, jawab azan. Sebab azan itu laungan yang sangat mulia, mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan lafaz yang begitu mulia. Setelah azan, apa kita nak jawab? Berhenti. Selepas azan, la ilaha illallah, kita kena sudahkan dengan selawat. Pernah buat ada lagi? La ilaha illallah. Jangan ikut TV. Ikut hadis. Dalam hadis Muslim, Nabi kata, "Tsumma sallu alayya", kemudian selawat ke atasku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Kalau nak ringkas cukup setakat tu. Kalau nak panjang sampai innaka Hamidum Majid,
barulah kita baca Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Jadi yang kita duduk baca hari ni, tertinggal satu lagi sunnah, iaitulah selawat selepas jawab azan. Kena ingat ni. Habis, kemudian dia sembahyang sunat 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Dia ikut hadis yang mengatakan siapa yang jaga 4 rakaat sebelum salat zuhur. Hadis 12 rakaat tu. Siapa jaga 12 rakaat satu hari satu malam, dia dapat pahala, akan diberi satu rumah mahligai dalam syurga. Allah Ta'ala bina sebuah rumah dalam syurga. Jadi hadis tu 12 rakaat, jadi 4 rakaat duduk di sebelum zuhur. Nak salat macam mana? 2-2 ke 4 terus? Jadi di sini ada yang kata 2-2, ada yang mengatakan boleh kita terus 4 rakaat. 1-2 macam salat zuhur juga. Disunatkan dia memanjangkan ke-4 rakaat tersebut kerana ketika itu pintu-pintu langit sedang terbuka. Allahu Akbar. Panjangkan doa. Kemudian dia sembahyang zuhur beserta sunat-sunatnya. Selepas itu hendaklah dia mengerjakan salat sunat sebanyak 4 rakaat, yakni sunat ba'diyah juga 4 rakaat. Habislah kita, waktu tengah hari selesai. Kita berpindah kepada waktu yang kelima. Waktu yang kelima, waktu selepas itu, selepas habis salat zuhur sehingga waktu asar. Apa nak buat kat sini? Pada waktu itu disunatkan kepadanya berzikir, bersembahyang serta melakukan pelbagai kebajikan. Amalan yang paling utama ialah menunggu untuk sembahyang yang seterusnya, iaitulah sembahyang asar. Ni orang pergi Mekah yang boleh buat ni tak? Dia kata kena pula sekarang ni rumah jauh. Dia makan awal-awal lagi, pergi zuhur tak balik dah asar. Ini dia panggil. Alhamdulillah kalau boleh buat. Terutama sekali pada bulan Ramadan. Kita tak makan tengah hari dah. Waktu yang keenam, ketika masuk waktu asar sehingga muncul lembayung matahari. Hebat dia ni. Apa dia lembayung ni? Faham ke tidak kita ni? Lembayung tu apa? Apa dia lembayung? Warna kuning. Warna kekuningan. Warna kekuningan. Isfirar syams. Di kaki langit. Maknanya kita kena ingat tadi yang saya sebut tadi, waktu asar ni ada 2 waktu kan. Lepas salat asar dilarang sunat sehingga waktu matahari kekuningan. Kemudian daripada waktu matahari kuning sehingga jatuh matahari, itu waktu larangan yang kedua, yang lebih keras lagi larangan. Jadi waktu ni, waktu yang pertama lepas asar, apa kita nak buat? Waktu ini tiada waktu salat yang boleh dilakukan selain 4 rakaat antara azan dan iqamah sebelum salat asar. Kemudian sembahyang fardu asar. Selepas itu dia memenuhkan masanya dengan melakukan doa, zikir, baca Quran dan berfikir seperti mana dalam waktu yang pertama dulu. Yang lebih afdal untuknya ialah membaca Quran dengan tadabbur dan memahaminya. Allahu Akbar. Bila baca Quran, suruh tadabbur. Kita nak baca terjemahan pun tak betul lagi. Tak apa. Cari kitab-kitab yang menyebut tentang tadabbur Quran. Kerana kitab ini memberi peluang kepada kita untuk berinteraksi lebih dalam kepada Al-Quran itu sendiri. Ada setengah orang bagi pandangan, dia kata nak tadabbur macam mana? Baca pun tak betul lagi. Macam mana agak kita? Tak tertadabbur sampai mati dah macam ni. Nak tunggu tajwid betul dulu. Kita kena tengok kepada sejarah realiti. Orang-orang bukan Islam yang masuk Islam hasil daripada belajar tajwid ke hasil daripada belajar tadabbur Quran? Dia belum belajar tajwid lagi. Bila masuk Islam tu baru dia mengaji tajwid. Belum pada tu dia tak mengaji. Jadi bukan syarat. Kita orang bukan Islam, orang bukan Islam boleh masuk Islam dengan sebab tadabbur. Kenapa kita tak boleh kuatkan iman kita dengan tadabbur Al-Quran? Jadi saya nak bulan Ramadan yang akan datang ini, muslimin dan muslimat kita ni ambil peluang yang besar, cari tafsir-tafsir yang baik. Yang kita syorkan iaitulah tafsir sahih, tafsir Ibnu Kathir. Itu di antara tafsir yang cantik. Sebab dia mudah je. Dia bawa hadis-hadis yang sahih, kemudian ada penjelasan sedikit, mudah. Yang sebelum saya terlupa ni, tafsir yang berlega banyak di pasar hari ni namanya tafsir Ibnu Abbas. Anda tengok. Terjemahannya ada jual di pasar-pasar.
terjemahan Indonesia. Tafsir Ibnu Abbas. Nama dia Tanwirul Miqbas. Tafsir ni tolong jangan beli. Bukan suruh beli ni. Tolong jangan beli sebab ahli-ahli yang menilai tafsir mengatakan tafsir ini tidak sabit. Banyak riwayat dalam tu tak sabit daripada Ibnu Abbas, tapi dinisbahkan kepada Ibnu Abbas. Kadang-kadang riwayat dia bercanggah dengan riwayat yang lebih sahih. Jadi Ibnu Abbas ni dia ada jalur dia sendiri. Kalau Ali bin Talhah yang riwayat dari Ibnu Abbas itu diterima. Tapi yang lain-lain macam Tanwirul Miqbas tu tak tahu siapa yang riwayat. Jadi tuan-tuan kalau tengok dia tulis Tanwirul Miqbas hadis tafsir Ibnu Abbas, jangan beli kitab ni. Dan kalau ada kawan nak beli pun, nasihat nak baca kena tanya ustaz-ustaz yang pakar dalam bidang tafsir. Jangan semua ustaz boleh ditanya. Dia nak ustaz yang pakar dalam bidang tafsir. Sebab orang dia ada kepakaran dia masing-masing. Allah, letih kita kalau kita nak ikut satu-satu perkembangan dunia hari ni. Berat. Tapi kena kaji juga, kena buat kajian. Tengok, kalau tidak masyarakat tidak ada panduan yang buku yang saya suruh beli dulu, beli dah. Buku Israiliyat dalam tafsir. Belum? Ada online. Untuk order. Tak payah order online lah. Pergi pejabat JAKIM Putrajaya tu, minta kat situ ya. Memang dia JAKIM yang keluarkan. Biasa kalau kat pesta buku ada dia punya bos dia tu, cari kat situ. Jadi pihak kita ni boleh tolong belilah, bawa ke sini banyak. Buku tu kena ada. Israiliyat dalam bidang tafsir. Baik. Sebab nak tadabbur ni bukan satu perkara yang mudah. Kalau tak kena cara tadabbur, kita pergi kepada tafsiran-tafsiran sufi yang akhir sekali bawa kepada wahdatul wujud, bawa kepada benda lain pula. Jadi kita kena cari yang lebih sahih. Jadi insya-Allah saya juga akan usahakan mengeluarkan buku-buku panduan tentang tadabbur Al-Quran. Kita akan carilah mana-mana orang yang dah buat. Kita akan syorkan lain kali insya-Allah. Kerana ini peluang yang besar untuk kita menambahkan keimanan kita melalui perkara ini. Orang bukan Islam boleh tadabbur dengan masuk Islam. Kenapa kita orang yang telah beriman tidak menguatkan iman kita dengan tadabbur Al-Quran? Waktu yang ketujuh, daripada waktu kekuningan cahaya matahari tadi sehingga tenggelam matahari, mana sampai maghrib. Ia juga waktu yang paling mulia. Berkata Al-Hasanul Basri rahimahullah, mereka begitu muliakan waktu petang lebih daripada awal pagi. Oleh itu pada waktu ini disunatkan berzikir, khususnya bertasbih dan beristighfar. Tasbih dan istighfar. Ambil waktu petang ni. Jadi lebih-lebih lagi petang hari Jumaat. Petang Jumaat ni salah satu di antara waktu mustajab yang disebut tadi. Ada yang kata waktu mustajab ni di antara imam naik mimbar sampai sudah. Ada juga yang menyebut tentang di akhir dekat dengan nak maghrib. Waktu ini waktu kita bermunajat pada Allah Azza wa Jalla, banyakkan zikir. Dia kata saya tak pandai ustaz nak berzikir. Nak doa pun tak pandai. Beli buku doa Sa'id Qahtani tu. Doa-doa daripada Quran dan hadis. Ambil yang tu baca je. Baca, tengok terjemahannya sekali biar dapat kita khusyuk. Bila sampai tempat-tempat tertentu yang ada kaitan dengan kita, kita detailkan sikit. Contoh dia sebut tentang ya Allah selamatkan aku daripada perkara ini. Kita tambah. Apa benda yang kita dalam masalah apa kita sekarang? Dianiaya oleh orang, ada anak-anak sakit, anak sedang nak ikhtibar, nak periksa. Jadi kita tambah bacaan tu biar jadi doa realiti kepada kehidupan kita. Kalau tidak kita baca doa entah tahu pergi ke mana. Jadi waktu habislah kita. Waktu-waktu di siang hari akan berakhir sebaik saja masuk waktu maghrib. Jadi wazifatun nahar, zikir siang hari berakhir dengan maghrib. Jadi bagi kita yang beramal dengan zikir pagi petang, maka zikir petang itu berakhir bila mari maghrib, tamatlah zikir. Ketika itu seorang hamba hendaklah menilai dan muhasabah dirinya. Berlalunya hari itu bermakna dia telah menghabiskan satu peringkat dalam perjalanan hidupnya. Dia hendaklah menyedari bahawa umur merupakan hari-hari yang berlalu. Sehari ia berlalu bermakna sebahagian umurnya telah peluput. Sehari dah pergi, umur dah hilang. Al-Imam Al-Hasan kata lagi, wahai anak Adam. Hasan Basri ni banyak kata-kata hikmat dia. Ya bena Adam, innama anta ayyam. Sesungguhnya kamu adalah seumpama hari-hari. Apabila satu hari berlalu, berlalulah sebahagian daripada umurmu. Betul ke tidak? Betul lah. Umur yang pergi boleh ulang balik. Boleh undur ke belakang. Tak boleh lagi. Tunggu undur bila?
malaikat mari tayang nanti. Ini umur kamu. Hendaklah dia berfikir, adakah hari ini sama dengan hari sebelumnya? Sekiranya didapati dia telah melakukan banyak kebaikan pada siang harinya, dia hendaklah bersyukur kepada Allah di atas taufik darinya. Sekiranya berlaku sebaliknya, dia hendaklah bertaubat dan berazam untuk menampung kekecuannya itu pada sebelah malamnya. Contohnya kita tak sempat nak zikir tengah hari. Dalam jam tadi pun tak sempat lagi. Balik pejabat lambat. Jadi malamnya qada balik apa yang tertinggal siang hari tu. Boleh qada zikir, boleh. Selagi tak tidur, selagi itulah kita qada zikir yang siang hari. Sesungguhnya amal kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kejahatan. Dengan amal yang baik, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan yang kita buat. Jadi kalau tengah hari tadi banyak sangat kita buat masalah, maka pada malamnya banyakkan zikir. Dia hendaklah bersyukur pada Allah di atas kesihatan tubuh badan dan umur yang panjang sehingga dia dapat menampung kecuaiannya. Segolongan ulama salaf sangat suka menghabiskan harinya dengan bersedekah dan bersungguh-sungguh melakukan kebajikan sekadar yang termampu. Jadi kita pun termasuk di kalangan orang yang mengikut mazhab salaf, iaitulah kalau boleh setiap hari ada je. Ingat tak cerita Sayyidina Abu Bakar tu, yang setiap pintu orang panggil ada je dia. Siapa dia sedekah hari ni? Dia. Siapa yang ziarah orang sakit? Dia. Siapa yang pergi tengok orang mati, orang apa ni ikut jenazah? Dia. Jadi macam mana kita? Kalau boleh banyak kesenarai sikit. Dia kata tak ada orang mati ustaz di kampung saya. Nak tengok ke mana? Pergi ke hospital. Di hospital confirm ada orang mati. Kalau tak ada orang mati, minta yang jaga milik mayat buka sekejap nak tengok. Tak payahlah sampai berkat tu. Tapi bila kita tahu tak ada orang mati atas dunia ni, pergi ziarah kubur. Dalam kubur orang mati ada. Ada ke tak ada? Mesti ada punya tak? Hancur tak hancur cerita lain. Tapi kita cuba. Satu hari biar banyak program yang kita buat. Ziarah orang sakit, ziarah beri sedekah, zikir, istighfar, cuba senaraikan. Hari ni berapa banyak yang kita buat. Tapi senarai cakap dalam diri kita je lah. Dalam buku diary kita. Jangan duk senarai dalam Facebook. Pukul 8 check in dah. Kubur sekian. Budak ni. Pukul 9 hospital sekian. Ziarah orang sakit pula. Wah ni kerja riak namanya, nak tunjuk kat orang. Jangan. Tak payah. Kita cukup memori malaikat, Facebook malaikat sudah ada, yang dia akan tayang balik pada kita awal nanti di sana nanti insya-Allah. Baiklah, kita pergi sikit lagi. Amalan atau wirid pada waktu malam habis. Waktu siang dah selesai. Kita berpindah pada waktu malam. Apa yang kita nak buat pada waktu malam? Apa yang kita nak buat? Yang pertama, apabila tenggelam matahari sehingga waktu isyak. Nak buat apa sini? Apabila tenggelam matahari, dia hendaklah bersolat maghrib. Tak ada lah. Yang paling utama sekali maghrib je lah. Selepas itu dia sibuk dengan menghidupkan waktu antara maghrib dengan isyak. Sibukkan waktu. Kalau tempat kita di sini alhamdulillah banyak program-program kuliah maghrib. Jarang masjid yang tak ada kuliah dah. Boleh katakan ada, sentiasa ada. Masjid ni tak ada, cari masjid lain. Masjid ni ustaz tak kena dengan cara kita nak belajar, kita pergi cari masjid yang sesuai dengan subjek yang kita nak. Jadi kita sendiri kena atur jadual. Dalam hidup kita seminggu biar cukup 7 subjek. Akidah ada, fiqh ada, sirah ada. Baru saya mengaji 7 buah kitab seminggu. Itu baru cantik. Kalau hari tiap malam duduk dengan hak tu je, tak bertambah dia punya maklumat kita. Kena buat jadual sendiri. Dia kata bahaya ustaz ni menggalakkan orang tak pergi masjid kita. Tak. Orang masjid kena pandailah atur jadual. Jangan duduk kira orang mari je. Sebab itulah saya syorkan kepada AJK Masjid untuk Ramadan ini. Untuk Ramadan ini kita cuba cari ayat-ayat tadabbur, minta ahli tazkirah yang datang itu biar baca syarah ayat ni. Dah kita telefon, ustaz boleh tarikh ni sekian, mari masjid saya boleh. Tajuknya ini dia, syarah ayat sekian-sekian. Biar dia buat persiapan sikit. Jadi kalau dia mari duk cerita yang tu juga, kelebihan puasa pun juga. Mari malam esok pun syaitan kena tangkap juga. Mari lusa pun syaitan kena SA juga. Jadi tak tambah kita punya maklumat.
Bagus, tazkirah tu bukan tak baik, tapi kita nak pelbagaikan komplit maklumat yang kita nak. Biar pelbagai. Dalam bulan Ramadan ni nak menyentuh tentang apa? Masuk. Malam ni kita tazkirah tentang kita dengan Quran. Malam besok bagaimana Rasulullah dengan jihadnya pada bulan Ramadan. Biar teringat. Ni bulan Ramadan pun tak teringat juga kawan-kawan kita dibunuh oleh puak-puak Syiah di Syria. Ya, kenapa? Jadi kerana itulah kita nak tuan-tuan yang kena tuan-tuan imam ni, biarlah dalam kunut witir masukkan doa kepada umat Islam yang tertindas di seluruh dunia ini. Jangan bila walid wa inna taqaddaqdi senyap tak tahu apa. Seolah-olah tak ada orang mati atas dunia ini dikhianat oleh orang kafir. Jadi kita kena peka dalam masalah ini. Dahlah kita sendiri tak pergi, darah kita tak tumpah, air mata pun tak tumpah juga. Apa benda sumbangan kita kepada umat Islam di atas dunia hari ini? Jadi kena sibuk waktu ini dengan maghrib isya dengan jadual yang ada. Firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madadi'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka merenggankan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidurnya kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal saleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut. Anak yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dua sifat. Doa dalam keadaan kita takut akan kemurukannya serta dengan perasaan ingin memperolehi apa yang kita minta. Anak suruh kita dapat. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepada mereka. Surah As-Sajdah ayat 16. Surah ini juga surah bacaan kita pada pagi Jumaat. Perasan tak perasan tak tahulah tak. Pasal tu saya cerita kan, waktu imam Masjid Madinah rokok sujud tilawah, berapa ramai orang yang rokok. Bila tanya jemaah Malaysia ni, kata pagi Jumaat kat Malaysia rasmi. Kenapa di sini rokok juga? Tak perasan Ustaz. Rupanya kat Malaysia pun tak perasan juga. Tengok orang rokok, orang sujud jelah. Berhubung ayat di atas, Anas radhiyallahu anhu berkata, ia diturun untuk menceritakan keadaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana mereka mendirikan sembahyang di antara maghrib dan isya. Solat je dia. Kalau tak ada orang kuliah, salat. Tapi kalau ada orang kuliah, jangan duduk salat pula. Nak salat pergi kat belakang. Kenapa ni? Ikut sahabat zaman dulu. Dia kena ada fiqhul waqi' lah juga kan. Hadis ni riwayat At-Tirmizi bi isnadin jayyid. Baik. Daripada Abu Hurairah katanya, diriwayatkan man shalla ba'dal maghrib sitta raka'at, man shalla ba'da sitta raka'at lam yatakallam fima bainahunna bisu'in udilna lahu bi ibadati sintai asyrata sanah. Siapa yang sembahyang 6 rakaat selepas maghrib dan dia tidak bercakap perkara yang buruk pada masa tersebut, baginya pahala menyamai ibadat selama 12 tahun. Tengok nota kaki di bawah. Hadis riwayat Tirmizi, Ibn Majah. Pada sanadnya terdapat Umar bin Abdullah Al-Khas'am. Umar bin Abdullah bin Abi Khas'am. Ada Abi situ. Beliau adalah dhaif. Al-Imam Az-Zahabi menyebut tentangnya dalam kitab Al-Mizan bahawa hadis ini adalah antara kemungkarannya. Tanda kat situ X. Sini bahawa hadis ini mungkar. Tidak sahih. Salat. Jangan terikat dengan bilangan tadi. Yang kedua, apabila hilang cahaya kemerahan sehingga waktu tidur. Jadi selepas daripada dah masuk dah waktu isya, sehingga tidur, apa nak buat? Sunat menunaikan salat sebanyak yang boleh antara azan, isya dan iqamah. Dan hendaklah dia membaca surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah, dan surah Al-Mulk dalam sembahyang sunat tersebut. Ini kerana Rasulullah SAW tidak akan tidur sehinggalah baginda membaca dua-dua surah tersebut terlebih dahulu. Dia kata riwayat At-Tirmizi daripada Jabir dengan sanad yang dhaif. Pada sanadnya terdapat Lais bin Abu Sulaim.
Cuma hadis surah Al-Mulk ni ada dalam riwayat yang lain menyebut tentang bacaan ini. Surah Al-Mulk. Boleh jadi riwayat yang campur begini ni tidak ada. Tidak sahih. Dalam hadis lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqah." Siapa yang baca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, dia tidak akan ditimpa kepapaan. Siapa takut miskin, baca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Tengok nota kaki nombor 3. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah, Al-Suyuti dalam sebut dalam kitabnya Ad-Dur, dan beliau menambah nisbah sanadnya kepada Ibnu Asakir, dan lain-lain lagi. Hadis sebut adalah dhaif. Hadis ni dhaif juga. Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir, dia kata apa? Pada sanadnya terdapat unsur-unsur yang menjadikan hadis munqati', terputus, muttarib, dhaif dan munkar. Banyak sangatlah. Darajatnya memang lemah lah, hadis ni lemah. Yang ketiga, sebelum tidur, apa yang kita nak buat? Bagi sesiapa yang tidak biasa berqiyamul lail, hendaklah ditunaikan salat witir sebelum tidur. Jadi kalau kita tidur, confirm bangun subuh. Apa nak buat? Kita salat witir sebelum tidur. Jadi sebelum tidur ni confirm dah kita tak tidur lagi dah. Tapi kalau dah tidur, confirm bangun tak bangun? Tak confirm bangun. Tidur, salat sebelum tidur. Melewatkan witir itu di akhir malam lebih afdal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Min kulli lail qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila as-sahar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan witir pada setiap malam, sama ada di awal malam, pertengahannya, di penghujungnya. Witir berakhir dengan berakhirnya waktu sahur. Jadi bila dah akhir malam, habislah waktu witir. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Selepas witir adalah dia membaca Subhanal Malikil Quddus. Baca tak baca kita? Tak baca. Kita baca tengah tarawih. Subhanal Malikil Ma'bud. Lagi? Malikil Mawjud. Tengok. Tempat salah tempat. Betul balik fakta ni. Banyak silap teknikal tu banyak tak? Baiklah. Ketika tidur, apa nak buat pula ni? Ketika kita nak tidur, dah tidur dah, tak ada apalah. Bila nak tidur ni, kita yang keempat, ketika nak tidur, kita memasukkan sebagai salah satu daripada waktu-waktu mulia yang 6, kerana sekiranya ia dilakukan dengan adat-adatnya dan punya tujuan yang baik, ia juga dianggap sebagai ibadat. Jadi orang tidur ni dikira ibadat. Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya aku pasti mengharapkan pahala ketika dalam tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala semasa jaga aku." Boleh tak boleh kita ni? Kita nak suruh kita boleh pahala juga tidur pun. Jadi kalau macam ni, tak kenalah ibarat kata Abu Anas tu. Siapa dia tak boleh buat ibadat, jangan buat maksiat. Saya kata siapa tak boleh buat ibadat, tidur. Rupanya tidur pun kalau dengan niat jadi ibadat juga. Cantik tak? Kita niat tidur untuk apa? Untuk nak bangun awal, untuk nak bangun, untuk nak sihatkan badan. Antara adat-adat tidur itu ialah, yang pertama, berada dalam keadaan suci. Mana kena ambil wuduk. Ini sebagaimana riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza arada an yanam tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mahu tidur, baginda berwuduk sebagai wuduk untuk salat. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Sesungguhnya ruh akan diangkat ke langit ketika seorang itu tidur, lalu diperintahkan supaya sujud di aras. Sekiranya dia tidur dalam keadaan suci, ruhnya akan sujud berhampiran dengan aras. Jika sebaliknya, dia akan sujud jauh daripada aras. Berat kita ni? Berat ke tidak? Dia kata apa? Tengok. Tengok nombor 1 di bawah.
terdapat perbincangan ulama terhadap kedudukan hadis ini, sama ia adalah hadis ataupun tidak. Mana kalau tidak ada pun dia ni daripada kata-kata sahabat, kata-kata Abdullah bin Amr. Dalam tulis ini fi subutihi nazar. Jadi ada mulahazah lah sini. Tak apalah, tak sedap fikir ruh pergi ke mana. Yang kita fikirnya, yang sabitnya Nabi kita ambil wuduk ke tidak? Ambil wuduk. Ada timbul soalan, sebelum sampai soalan saya tanya. Orang tanya ustaz, kalau tidur seorang tak apalah. Kalau tidur berdua, macam mana ambil wuduk? Dah nak tidur, batal dah wuduk. Takkan nak letak batal golek kat tengah kot. Macam mana nak jawab? Ini wuduk untuk tidur, bukan wuduk untuk solat. Wuduk untuk tidur ni tidak jadi masalah. Duduklah, tak apa, dekat-dekat, tak payah. Nanti malam ni masuk-masuk nanti batal golek kat tengah sebab baru ambil wuduk. Sudah. Mazhab Syafi'i kan batal wuduk sentuh ni. Jadi tak tidur. Dia kata wuduk ni untuk tidur. Sama juga dengan orang yang sudah melakukan persubahan, dia juga diminta supaya ambil wuduk. Walaupun tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak salat, tapi dia ambil wuduk untuk mengurangkan hadas akbar dia tu. Yang kedua, bertaubat sebelum tidur. Ini kerana seorang yang menjaga kesucian zahirnya sewajarnya sentiasa menyucikan hatinya, kerana mungkin dia akan mati ketika tidurnya. Nas'alullah as-salamah. Ramai tak ramai kawan-kawan kita yang mati tengah tidur? Ramai. Tengah tidur, isteri pergi kejut solat subuh, tak bangun dah. Jadi baiklah sebelum tidur, ambil kesempatan, ya Allah, minta ampun. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, minta bertaubat. Yang ketiga, dalam hatinya perlu dihapuskan perasaan ingin menipu saudara Muslim yang lain. La ilaha illallah. Esok bangun, kena kawan ni. Hapuskan benda ni. Atau ingin menzaliminya, dan janganlah berazam melakukan kejahatan setelah bangun dari bertidur. Jangan. Hapuskan semua ni, delete semua. InsyaAllah aku bangun tidur esok, perkara pertama nak pergi, salat subuh. Berjamaah. Letak situ. Yang keempat, bagi siapa yang punya suatu waktu, sesuatu untuk diwasiatkan, hendaklah dia menulis wasiatnya itu sebelum tidur. Tulis wasiat. Tengok je, berapa harta ada? 3 juta. Tulis 1 juta untuk kebajikan. Tak wasiat bawah kepala tidur. Kalau mati esok, anak tengok, terlepas juga pesaka pok aku. Alhamdulillah. Tadi dia kena laksanakan, kena tunaikan. Tulis wasiat. Tak boleh lebih daripada 1/3 daripada harta. Tulislah. Oh, sayang kat anak. Anak kita besar belaka dah. Engineer lagi. Orang pangkat-pangkat dah besar. Dia tak berajak pada harta kita sebenarnya. Kenapa kita nak manjakan dia? Yang menyebabkan bila dia dapat harta, entah balik semula ke kita pada tidak. Jadi tulis wasiat. Dalam kitab Sahihain, Bukhari Muslim lah. Sahihain tu. Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Tidak sepatutnya seorang muslim yang mempunyai sesuatu untuk diwasiatkan bermalam sehingga dia dua malam sedangkan wasiatnya tidak tertulis. Malam ni tulis, belum tidur tulis wasiat, betul-betul tulis. Yang kelima, tidak keterlaluan dalam menyiapkan katil untuk tidur. Sudahlah. Baru ya semalam air raya ni nak pergi cari katil baru. Kekalkan dia sedia tu. Kalau bunyi sikit tak apa. Yang penting mudah bangun subuh. Kerana mahu tidur semata-mata dalam keadaan nyenyak dan seronok. Ini menjadikan tidurnya terlampau nyenyak dan lama. Ketika hamparan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilipat, baginda terus bersabda. Ada riwayat ni lemah sangat. Keenakan tidur di atasnya telah menghalang sembahyang malamku tadi. Jadi hari ini riwayat oleh Abu Syekh, sanadnya dhaifun jiddan. Tak usah buat cerita Nabi ada ni. Ceritanya, hikmahnya kenapa tak nak katil ni cantik? Sebab tak mahu tidur banyak. Tak ingat kata? Tak ingat ke mati. Oh, katil bagus ni. Oh, macam-macam orang jual katil hari ni. Tilam tak? Tilam terapi lah, tilam tu. Cakap dia, saya nak tilam yang boleh tidur 4 jam. Yang lepas tu panas. Boleh tak boleh? Kenapa panas? Kita set siap. Subuh pukul 5.30, pukul 5.15, jadi panas. Boleh? Panas. Kalau tak nak bangun pun panas dah. Kena bangun juga. Baru selamat dah. Tu dia. Kena reka ni. Mana pakar-pakar engineer kita, designer ni, tolong reka. Katil yang memanaskan. Kena bangun semaya subuh. Yang keenam, tidak tidur melainkan setelah mengantuk. Berat ni. Minum kopi tengah malam, payah tidur. Para ulama salaf, mereka hanya tidur setelah mereka mengantuk. Jadi mengantuk baru tidur. Sebab dia orang buat ibadat.
dia orang baca, dia orang zikir. Kita pun duduk dalam tempat tidur tu zikir lah dulu, subhanallah, subhanallah. Jadi bila dah tidur, tidurlah. Yang ketujuh, berada dalam keadaan menghadap ke arah kiblat dan kemudiannya berdoa sebagaimana disebut dalam banyak hadis suruh berdoa. Kedudukan tidur hendak di atas lambung kanan. Ini atas ni, rusuk kanan ni, tidur macam ni. Jadi kita buat katil kita tu menghadap ke arah kiblat. Bila kita tidur macam ni, muka kita ke arah kiblat. Kena baik-baikilah. Kalau yang tak ada kiblat tu, balik nanti tukar dia punya posisi. Tak boleh Ustaz menghadap ke arah pintu pula. Carilah buat macam mana reka lah, cara yang terbaik. Antara hadis yang menyebut perkara tersebut ialah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Iza awa ahadukum ila firasyi falyanfudhu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma hadatsa ba'dahu." Apabila seorang kamu meletakkan badannya ke atas tilam, nak tidur, hendaklah dia mengibas-ngibas tilamnya dulu. Ambil kain cadar tu, kibas dulu. Itu dengan selimutnya, sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang telah berlaku selepas dia tinggalkan. Boleh jadi lepas kita bangun tadi, ada benda lain tumpang tidur kat situ. Ini adab. Hebat tak hebat Nabi ni? Sampai nak tidur, umat dia nak tidur pun jaga dulu. Takut nanti, kalau tak ada benda lain yang membahaya pun, kalau ada cicak pun cukup dah. Oh, cicak bertepik berah kita panggil tak? Silap-silap panggil bomba, mari tangkap cicak dalam kain selimut dia. Mana kata apa? Takut dia cicak ni. Orang perempuan dengan cicak jangan main. Apabila dia meletakkan lambung kanan, rusuk kanannya, dia hendaklah berdoa. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Allahu akbar. Cantik ni. Dengan nama Engkau wahai Tuhanku, aku letakkan tubuhku ini, dan dengan izin Engkau aku bangun. Sekiranya Engkau menahan diriku, yang mati dah lepas tengah tidur ni, ampunkanlah dia. Dan sekiranya Engkau lepaskannya, ruh kita balik semula, umur panjang, peliharalah dia sebagaimana Engkau pelihara hamba-hambamu yang saleh. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab Bukhari dan Muslim, hadis Aisyah kata apa? Iza awa ila firashihi. Kita terus terjemahan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tubuhnya untuk tidur setiap malam. Bila Nabi kita nak pergi tidur, apa dia buat? Baginda akan menadah kedua tapak tangannya. Dia tadah dua tapak tangan. Tadah ini. Kemudian menghembuskannya membacanya tiga qul. Apa makna tiga qul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca tiga qul. Kemudian baginda menyapunya ke seluruh badannya, bermula dari kepala, wajah dan bahagian badan yang sampai tangan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiup. Kita start di sini, sapu muka, sapu tubuh semua sekali. 3 kali ulang. Insya-Allah tidak akan mari sihir, tidak akan mari segala gangguan, tidak akan mari bomoh mana pun tidak akan dapat masuk. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Tiup dulu Ustaz. Mana? Kalau ikut hadis ni, summa nafahu fihi ma faqara'a fihi. Tiup dulu. Tiup dulu. Dalam hadis ni kata tiup dulu. Tak apa. Tengok riwayat dia. Tiup tangan, lepas tu baca. Boleh? Lepas tu baru sapu tubuh. Taib. Dalam kitab Sahihain juga, Al-Bara' bin Azib meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu ambil tempat tidur, berwuduklah sebagaimana kamu berwuduk untuk salat. Wuduk dulu. Jangan ambil tempat tidur dulu, pergi wuduk dulu. Lepas tu bawa pergi tempat tidur. Kemudian berbaring di atas lambung kanan dan berdoalah dengan doa ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Tanda sekat tu. Tutup kurungan. Jangan pergi baca fa'im mita pula, itu bukan doa dah. Itu arahan. Fa'im mita fi lailatika mita alal fitrah. Itu tanda itu bukan bacaan. Itu hadis. Jadi bila kita baca doa ni, apa jadi? Tengok. Perangai yang kedua, baca sendirilah terjemahan dia panjang. Sekiranya kamu mati pada malam itu, mati kamu dalam keadaan fitrah.
makna mati dalam keadaan suci. Sekiranya kamu bangkit pada paginya, kamu memperoleh kebaikan. Hadis ini juga dalam Bukhari. Jadi banyak dah amalan nak tidur. Dah buat dah kita ni. Ya. Mula-mula sekarang tiup, kamu dah baca 3 kul, kamu dah sapu semua ke tubuh. Bila nak tidur pula, baca doa ni. Tak ingat ustaz, amalan ni, buku ni letak kat kepala tidur. Jangan balik letak di rak buku dah. Payah nak bawa ni, apa tu step besar-besar, letak di kepala katil. Tukarlah gambar pengantin tu lama dekat situ. Tak ada faedah pun dah. Tengok pengantin pun tak nampak apa dah. Kecut dah ni, tak jadi dah. Nostalgia tak jadi. Ambil yang ni. Letak doa ni kat situ. Jadi ada lagi riwayat lain, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melewat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya dan Fatimah. Sayyidina Ali dengan Fatimah pergi minta khadam. Minta nak bibit seorang lah. Fatimah kata, ya Rasulullah, ayahanda tangan anak dah kerah dah ni. Duk buat gandum, kisah gandum. Dulu bukan ada blender. Nah, zaman kita ada blender, orang perempuan tak kisah gandum juga dah. Jadi bila Nabi pergi minta, Nabi tak beri. Malam tu Nabi pergi ke rumah dia orang, 2 orang ni, tengok ni. Dah duduk dalam kain selimut dah 2 menantu dengan anak dia ni. Nabi kata apa? Dengar. Apabila kamu berdua ke tempat tidur untuk tidur, hendaklah kamu bertasbih kepada Allah 33 kali. Subhanallah 33 kali. Bertahmid alhamdulillah berapa? 33 kali. Dan bertakbir 34 kali. 33 34. Sebut 1 kali. Apa Nabi kata? Ia lebih baik bagi kamu daripada memiliki seorang khadam. Mana Nabi kita cara nak tolak permintaan anak dengan menantu ni, tolak dengan cara baik. Kita pun kalau anak mari rumah kita, mak mintalah beli kereta ke apa-apa, jangan malam kan pergi dengan ayah dia. Dekat-dekat anak nak tidur pergi gosok. Tak ada lah anak yang paling mak sayang, awak lah kata. Kereta tu nantilah lain-lain kali. Tapi kalau kena mak sayang dah dulu. Tapi kalau asyik minta je. Sakit hati budak ni dah. Tengok. Nabi nak tolak permintaan anak dia mari tukar dengan benda lain. Tukar dengan zikir. Fatimah radhiyallahu anha kata, aku baca zikir ni tak pernah tinggal. Orang buat gimmick Sayyidina Ali, betulkah kamu tak pernah tinggal doa ni lepas kamu dengar Nabi ajar? Betul? Hatta lailatul Siffin, malam kamu perang Siffin tak tinggal juga? Dia kata tak. Ini Sayyidina Ali, dia pegang sungguh. Jadi ada setengah seorang pendakwah ni, pengkaji hadis, dia kata ini dia panggil tasbih Fatimah. Bukan ada usul Syiah ni. Hadis ni sahih dalam Bukhari, jangan bimbang. Setengah orang hari ni bila sebut Ali dengan Fatimah, ni Syiah dah. Tak juga. Jangan melampau sangat kita. Itu gulu dah tu. Gulu benci pada Syiah ni sampai tak boleh sebut nama Sayyidina Ali. Itu salah juga kan. Jadi dia panggil hadis Fatimah ni, siapa beramal dengan hadis ni lebih baik daripada ada bibit kat rumah. Hantar balik ke Indo pun tak apa. Baca zikir ni. Tu dia. Baca doa ni. Ni bibit lari macam nak mati dia dah. Tulis sana sini, berlari sana sini, bibit dah lari. Macam mana nak buat ni? Biarlah dia nak balik cari yang lain, apa salah. Teruskan zikir ni, insya-Allah tak payah pakai bibit lagi. Dia kata yang kerja rumah boleh buat ustaz. Anak nak tinggalkan siapa? Sudah. Ada kes lain pula kan. Allah, macam-macam lah dunia akhir zaman ni, banyak kerenah dia panggil. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkenaan kehilangan harta zakat Ramadan yang dijaganya, ada menyebut bahawa syaitan berupa seorang laki-laki mencuri telah berkata kepadanya. Dia kata apa ni? Apabila kamu menuju ke tempat tidur, cerita dia panjang lah. Apabila Abu Hurairah tangkap dia, syaitan ni tangkap dia janji tak nak datang dah. Esok mari lagi, tangkap lagi. Akhir sekali, bila tangkap 3 kali, dia ajar kepada Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, apabila kamu menuju ke tempat hamparan nak tidur kamu, bacalah ayat kursi. Dengannya kamu sentiasa berada di bawah peliharaan Allah dan syaitan tidak boleh menghampiri kamu. Dia syaitan, dia ajar juga syaitan. Itu pasal kadang-kadang kita tengok ada juga orang ni bertaraf syaitan, tapi dia juga berdakwah. Dakwah apa? Saya ni walaupun menyanyi tak untuk aurat ni pun nak kutip derma untuk anak yatim ni. Ini macam lah cerita Abu Hurairah dengan syaitan ni kata. Tutup aurat dulu, saya nak sibuk anak yatim. Mu buat apa? Kau kasar sangat. Tarik balik. Syaitan kata apa? Kalau kamu baca ayat kursi, kamu sentiasa berada di bawah pemeliharaan Allah dan syaitan tidak boleh menghampiri kamu. Dia syaitan dah. Lalu yang bertaruhnya kepada Rasulullah, Abu Hurairah bagi cerita pada Nabi esok. Baginda kata apa? Innahu sadaqaka wa huwa kadzub.
Sungguhnya syaitan itu telah bercakap benar kepada kamu, sedang dia sendiri adalah pembohong. Kita jangan jadi pembohong macam syaitan ni. Ajar orang suruh buat baik, kita sendiri kacau. Hadis dalam Bukhari. Jadi naknya kesimpulan hadis ni sikit je. Apa dia? Baca ayat kursi. Campur dengan tiga kul tadi. Imam Muslim meriwayatkan, apabila Nabi SAW menuju ke tempat tidurnya, baginda berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakan mimma la kafiya lahu wa la mu'wi. Nabi baca doa ni. Tanda setakat tu. Qala tu jangan baca. Dan ini maksud dia, apabila segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami serta mencukupkan dan melindungi kami. Berapa ramai orang yang tidak mempunyai penjamin dan pelindung kepadanya. Hadis ini dalam Muslim. Cuma timbul hari ni kita hadis lepas makan. Dengan hadis belum makan tu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana tu kan. Dah jadi bacaan rasmi dah kita ni. Bila nak baca, ustaz dah gini dah. Oi ustaz doa dulu. Tarik balik kawan tu. Kasihan tu. Saya ingat anak-anak dia pasti baca doa ni. Hadis tu tidak sabit. Allahumma barik lana tak sabit. Yang sabitnya Nabi kita ajar kepada Umar bin Abi Salamah, bila nak makan, baca doa bismillah. Lepas makan, ini timbul isu ni, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana ni. Ini hadis ini untuk belum tidur. Jadi kita pergi baca lepas makan. Boleh ke tak boleh? Jadi ada setengah ulama kata oleh kerana Nabi kita sebut saqana ni, allazi apa ni, at'amana wa saqana, dia kata munasabahnya boleh juga dibaca di situ. Yang dia naknya Nabi kita baca doa alhamdulillah selepas daripada makan. Dan juga kalau makan di rumah orang berbuka puasa, itu ada doa tersendiri. Saya tak nak ulang di sini, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita Perisai Muslim sudah ada. Apabila bangun untuk bertahajud, berdoalah sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita baca doa ni. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq wan nabiyyuna haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni wa ma anta alamu minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Jadi waktu kita bangun nak tahajud, kita jadikan doa ni di awal salat kita tu. Jadi wafi riwayatin jangan baca, tak dalam kurungan. Lama duk baca wafi riwayatin pula. Jadi malam ni macam mana kita nak buat? Ambil doa ni tak depan tempat kita salat. Baca Allahu Akbar, tengok ni. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi. Allah, banyaklah doa-doa yang cantik ni. Terjemahannya boleh baca sendiri. Hadis ni dalam riwayat lain ditambah wa anta alamu bini antal muqaddimuni muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Hendaklah berusaha memastikan percakapannya yang terakhir sebelum tidur dan pertama selepas tidur ialah zikrullah. Ia adalah tanda iman. Bila nak tidur dekat nak lelak, baca la ilaha illallah, tidur. Yang kelima, bermula setelah separuh malam hingga tinggal 1/6 malam. Ada lagi ni. Waktu yang kelima di akhir malam. Inilah waktu yang sangat mulia. Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah waktu sembahyang malam yang paling afdal? Baginda menjawab, sembahyang pada separuh malam atau pertengahan malam, tetapi hanya sedikit yang mampu melakukannya. Allahu akbar. Nisful lail wa qalilu fa'iluhu, sedikit je yang mampu. Tengok hadis nombor 2 ni riwayat Baihaqi, sanadnya dhaif, lemah. Diriwayat daripada Abu Daud, Nabi berkata, wahai Tuhan, ruya anna Daud alaihissalam, bukan Abu Daud ni, Nabi Daud alaihissalam bersabda, ya Rabbi ayu sa'atin aqumu lak, wahai Tuhan, pada saat manakah aku perlu bangun berdiri menyembahmu? Allah menjawab padanya, wahai Daud, jangan kamu bangun berdiri pada awal malam atau penghujungnya, tetapi bangunlah pada pertengahan malam agar aku dapat bersendirian bersamamu, dan ketika itu pohonlah hajatmu kepadaku.
Tak tahulah, Syekh kita pun muhakkik dia senyap je. Kita pun senyap jugalah kat sini. Dari sudut sanadnya. Apabila bangun bertahajud, dia hendaklah membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Tulis. 10 terakhir ayat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Di akhir surah Ali Imran. 10 ayat sebelum akhir surah. 11. Dia kata 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran, sebagian diriwayatkan dalam As-Sahihaini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan demikian. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi ambil ayat tu panjang, dia tak tulis kat sini. Seterusnya berdoalah dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam sebagaimana yang telah disebutkan dahulu. Selepas itu mulakanlah qiyamul lail dengan sembahyang 2 rakaat yang ringan. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa baginda telah bersabda, "Iza qama ahadukum yusalli bil lail falyabda' bi rak'ataini khafifain." Apabila seorang kamu bangun untuk sembahyang malam, mulakanlah 2 rakaat yang ringan. Maknanya ringkas jelah. Lepas tu baru kita start. Orang panggil nak panaskan enjin dulu. Kemudian baginda sembahyang secara 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, salatul laili masna sampai ke subuh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah yang paling banyak didirikan oleh baginda ketika sembahyang malam ialah sebanyak 13 rakaat bersama witir. Manakala jumlah yang paling minima pula ialah 7 rakaat termasuk witir. Hadis ini riwayat Bukhari. Yang keenam, 1/6 akhir iaitu ketika waktu sahur. Tak habis lagi pembahagian waktu kita ni. Yang terakhir dah ni. Dan apabila wabil asharihum yastaghfirun, firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan pada waktu akhir malam sebelum fajar pula mereka selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Surah Az-Zariyat ayat 18. Dalam hadis yang menyebut inna qira'atar rajuli akhirul laili mahdurah, sungguhnya bacaan Al-Quran seorang di akhir malam turut dihadiri, yakni disaksikan oleh para malaikat. Hadis ini Ibnu Adi meriwayatkan dalam kitab Al-Kamil ketika menghuraikan biodata Kalsum. Dia kata apa? Hadis ini diceritakan oleh Atta secara mursal. Jadi kalau kita tak salah sebut daripada Nabi lah, ada riwayat yang mengatakan gitu. Tawus telah datang menemui seorang laki-laki ketika waktu sahur, lalu berkata, dia sedang tidur. Beliau berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang tidur pada waktu sahur. Subhanallah. Kalau mari zaman kita hari ni, mati tahu sudah. Dia pergi jumpa kawan dia, isteri kata, tengah tidur lagi. Ada orang saleh tidur masa ni. La ilaha illallah. Apa kita nak kata tuan-tuan? Apabila selesai sembahyang pada waktu sahur, dia adalah beristighfar kepada Allah. Diriwayatkan bahawa Ibnu Umar telah melakukan sedemikian. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Dengan ini tamatlah tajuk bab kita. InsyaAllah kita akan berakhir pergi pada bab perbezaan wirid ketika perbezaan situasi. Jadi wirid-wirid yang akan datang ni kita akan jumpa dalam jalsah kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi itu sajalah yang ada. Kita tengok sedikit lagi masa yang ada ini. Tengok pada soalan yang banyak juga. Saya tak nak, sebab kita nak habiskan bab ni. Baiklah, secara ringkas kita jawab, insya-Allah. Bolehkah berdoa dengan berlagu? Maksud lagu tu macam mana? Kalau kita nak berlagu, doa untuk kita ya, tak payah lagu-lagu. Yang kedua, bacaan zikir dan selawat sebelum azan oleh muazzin, adakah sabit? Tak sabit. Yang sabitnya selawat sebelum, selawat selepas jawab azan, baru kita selawat. Jangan duk tukar tempat lah. Solat tarawih sudah dibuat di masjid. Masjid mana? Salat dah masa ni? Kau apa di soalan ni? Soalan tak habis. Adakah boleh dibuat salat tahajud pada waktu 1/3 malam terakhir, 8 rakaat 3 witir? Boleh. Salat malam ini kita sudah takrirkan bahawa salatul laili, salat malam ini tidak ada bilangan tetap. Cuma kalau boleh kekalkan seperti riwayat yang menyebut Nabi tak sambah lebih pada 13 itu, baik. Tapi kalau kita salat di masjid tadi dengan imam, kemudian kita nak salat tahajud di akhir malam, macam mana kita nak buat? Jangan witir dengan imam, tapi jangan lari. Saya nak salat tahajud di rumah.
Habis dia lari. Imam duk witir. Orang ni tak dapat pahala qiyamul lail. Qiyamul lail penuh tak dapat. Apa dia nak buat? Sebab Nabi kata, siapa yang salat tarawih bersama dengan imam sampai sudah. Imam 23, dia 23. Imam 13, 13. Apa kita buat? Lepas pada itu, barulah kita salat witir. Imam duk witir, kita niat qiyamul lail. 2 rakaat, okeylah, sama. Yang dia buat 1 rakaat itu, kita tambah 1 rakaat lagi. Naik 1 rakaat, niat 2 rakaat. Jadi barulah kita boleh salat witir di akhir malam. Jelas masalah ni. Masalahnya kita duk kempen supaya solat dengan imam. Ha? Kena tegur sekali dengan imam habis doa ke ataupun? Tak, doa tu tak masuk dah. Doa imam nak panjang lagi, nak tahlil lagi, nak bagi apa ni hadiah ke orang tu ni tak termasuk. Bila dia bagi salam je kita salah. Sebab benda tu tidak warid. Yang warid zaman Nabi ni hanya setakat salam saja. Kita patut tidur belah kanan atau kiri. Apakah dalilnya? Tadi dah jawab dah dalil tadi. Mungkin jadi soalan ni ditulis sebelum kita nak tidur sebelah kanan ni. Belah lambung kanan mana sebelah rusuk kanan tidur kita. Saya sekolah tapi sedang lagu negaraku saya kena berdiri. Tegak macam mana? Nak mengelak pergi toilet tapi guru saya tak bagi bergerak. Baguslah soalan ni. Dia sekolah, dia kena berdiri. Saya taklah kata berdiri itu sampai peringkat haram. Tapi nak ceritanya kita dengan lagu negaraku begitu sekali hebat. Taatnya ke lagu negaraku tu sampai tak boleh bergerak. Siapa dia yang ajar sampai begitu sekali? Mana kalau bergerak ni kena saman ke? Kau macam mana? Ke kita je buat peraturannya. Jadi bergeraklah sambil-sambil dengan lagu tu. Bolehkah kita makan jika kita dengar azan waktu subuh dalam bulan Ramadan? Jadi kalau subuh tu dah waktu azan tu waktu azan sungguh, mana masuk waktu dah, jadi tak boleh makan lagi lah. Sudah tamat waktu makan. Yang mana paling elok? Speed reading, khatam Quran dalam bulan Ramadan atau tadabbur? Kena dua-dua. Yang kita nak khatam 10 hari sekali itu, teruskan. Dah habis kita punya kota 3 juzuk ni, kita ambil waktu tertentu. Contohnya sebelum tidur 20 minit, itu waktu tadabbur. Kalau boleh, kalau rumah flat, rumah 20 tingkat tu, buka tingkat tu, tengok kat luar. Tengok kat luar, dan kita kalau boleh tadabbur dalam keadaan waktu itu hati kita terbuka kita dengan Allah. Contohnya kita ambil bacaan ayat yang dibaca oleh Nabi-Nabi. In tu'azzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, sekiranya engkau azabkan hamba engkau ni, dia mereka hamba engkau. Kalau engkau beri kemaafan, engkau sangat maha berkuasa. Antal azizul hakim. Jadi kita baca ayat ini dengan kita faham. Letak makna dia kat depan, kita baca. In tu'azzibuhum. Ya Allah, sekiranya engkau azabkan dia. Orang tu dalam Quran kita baca. Kalau engkau azab aku ni hamba-Mu. Kalau engkau beri keampunan, tak ada kurang pun apanya ni. Jadi, kita ulang ayat ini sampai peringkat kita boleh menangis pada waktu itu. Jadi kita duduk dia panggil tafarkur dengan diri kita. Baca ayat-ayat tentang azab. Contoh dalam surah Qaf. Bila Tuhan tanya neraka, halim talati? Penuh dah? Neraka tak kata penuh. Dia kata hal mim mazid, ada tambah lagi? Kita baca. Baca biar kita terfikir seolah-olah kita yang duduk di tepi neraka pada waktu itu. Apakah kita yang akan tercampak masuk? Jangan duduk fikir orang lain. Bila sebut ayat neraka, orang tu, orang ni, orang ni. Aku tak kena. Ya? Kita yang duduk kat situ. Jadi, itu dia panggil ayat tadabbur. Bila baca tentang ayat-ayat tadabbur, baca qutila ashabul ukhdud. Orang-orang dulu telah dibunuh, dibakar dalam api. Letak Quran depan kita, mata kita seolah-olah kita nampak api menyala pada waktu itu. Orang Islam telah dibunuh dengan kejam. Kita terfikir, bagaimana, barulah kita tengok mereka sanggup mati kerana iman. Aku berapa dah pengorbanan yang kita beri untuk agama. Barulah kita terasa kerdilnya kita, barulah kita terasa betapa nikmatnya iman. Kalau iman sudah terpasak dalam hati, mati perkara biasa. Jadi banyaklah cerita-cerita orang mati syahid contohnya. Cerita tentang berdirinya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi saya tadabbur kat sini pula, tak balik pula kita ni. Baik. Kalau Facebook boleh ingatkan manusia supaya sedar jadi baik, bolehkah kita? Boleh. Saya ada 2 Facebook. Bukan 1, 2, tak cukup 1. Buat 1 penuh, buat 1 lagi pula. Tak jadi masalah, tapi penggunaan biar betul. Bukan untuk nak riak, tapi sekadar nasihat. Kita ambil ceramah ustaz ni cantik, kita letak kat situ.
dia pergi kat rumah kawan kita pula. Jadi sekurang-kurangnya kita telah menyebar. Tapi nak sebar tu biar betul lah. Jangan duk sebar benda yang tak patut pasal. Orang mari hadis solat tarawih, malam ni boleh pahala sekian, malam esok pahala sekian. Itu memang hadis palsu pun tidak, memang tak ada asal. Ulama hadis kata tak jumpa cari dalam kitab dhaif pun tak ada, yang maudhu pun tidak ada. Kita duk forward sama. Boleh pahala lah kita bulan Ramadan ni. Boleh pahala tak ada menyebar hadis palsu? Boleh pahala. Jadi kena pastikan autentik, kesahihan fakta, biar jelas baru kita sebarkan. Paling tidak ambil benda ni tanya ustaz. Ustaz, hadis ni sahih ke tidak? Tak sahih. Jangan sebarkan. Kita hapuskan terus. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibn Qayyim menyatakan salat sunat duha tidak anjurkan dilakukan secara istiqamah. Apa pendapat ustaz? Wallahu alam, itu pendapat Syekh Ibn Qayyim. Tapi para ulama lain menyebutkan salat duha ini termasuk salat yang tidak ditinggalkan, yang digalakkan. Jadi khilaf tu berlaku, tapi kita ambil lah yang ini kerana kita bimbang banyak sangat duk khilaf. Akhir sekali tak boleh buat duha sebab khilaf ulama. Akhir sekali duha pun tidak, sembahyang subuh pun tidak, sembahyang apa ni, sunat fajar pun tidak. Yang tentu tak khilaf. Jika kita sedang menyapu atau makan, adakah harus kita berhenti semasa azan? Dia tak suruh berhenti, dia suruh jawab. Kalau berhenti untuk orang nak pergi masjid, contohnya orang wanita tak nak pergi masjid, dia tak pergi, tapi dia jawab azan. Termasuklah jawab azan ni untuk orang yang tidak salat pun. Orang ni haid. Tak ada dalam Islam ni berhenti terjegak kat situ, tak ada. Boleh ke suami salat di masjid dan kemudian salat sekali lagi di rumah, salat fardu? Boleh. Ini yang dianjurkan. Mana pergi masjid, salat, lepas tu balik jadi imam kat rumah. Sebenarnya berlaku kepada sahabat yang salat dengan Nabi di Madinah, kemudian dia balik ke Quba, dia jadi imam sekali lagi. Yang tak bolehnya, kenapa tak pergi masjid? Minta maaf lah, saya salat dengan family. Kalau semua pakai mazhab ni, tutup masjid. Semua orang ada family. Berapa orang yang tak ada family? 2 orang pemuda-pemuda ni yang tak ada family lagi. Boleh ke imam salat fardu 2 kali sebab ada jemaah yang terlupa salat jemaah di rumah? Macam mana pula ni? Imam salat fardu 2 kali sebab ada jemaah yang terlepas salat. Jadi imam jadi 2 kali ke 2 imam? 2 kali. Imam yang sama. Dia nak. Dan kalau dia nak boleh. Tidak jadi masalah. Yang kedua tu jadi sunat bagi dia. Yang jadi masalahnya 2 imam. Mana imam kat depan satu, imam kat belakang satu. Ini tak boleh. Ini berlaku. Biasanya tempat masjid yang tepi jalan ni. Dia kata tak boleh ustaz, saya nak ikut orang tu. Orang tu saya tak tahu dia semayang jemaah, semayang qasar ke tidak. Jadi dalam kitab Imam Nawawi menyebut, kalau kita tidak tahu orang tu salat apa, qasar ke tamam, kita niat ikut imam. Allahu Akbar, saya ke semayang zuhur, ikut imam tu. Dia qasar, kita qasar. Dia jamak, kita jamak. Dia tamam, kita tamam. Dia buat 4, kita terus 4. Itu boleh lagi macam tu. Adakah digalakkan salat tahajud berjamaah di bulan Ramadan? Naam. Ada bulan lain perdana-perdana itu tidak ada sanad yang menyebut sedemikian. Cuma kalau orang ni tak reti langsung nah, kalau tak ada solat jemaah ni memang dia tak pernah buat dalam hidup dia, bolehlah kita anjurkan untuk nak ajar dia. Cakap bukan untuk malam ni, esok buat sendiri kat rumah. Sebab waktu Ibn Abbas salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Rasulullah, dia pergi salat di belakang Nabi tengah tahajud. Cuma salah tempat, dia salat belah kiri. Nabi pegang telinga dia, pusing belah kanan. Jadi lepas salat Nabi tak kata, Ibn Abbas jangan ikut aku. Ini tak boleh salat tahajud berjamaah. Cuma tidak menjadi amalan tetap dan tidak menjadi perdana. Bila nak tahajud perdana, tahajud perdana. Tahajud untuk nak mengajar orang bahawa tahajud ni salah satu sunnah. Bagaimana nak mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna sekiranya saya perempuan tak salat subuh di masjid? Jawabnya wallahu alam, tak dapat. Nabi kata salat, siapa dia salat berjamaah, salat fi jamaah, semua kemudian dia tunggu sampai naik. Wallahu alam, kalau dia kata dia salat jemaah dengan ayah dia, boleh atau tak boleh? Fadlullahi wasi'ah. Dalam hadis tadi disebut man salla al-ghadah fi jamaah, salat fajar di jamaah. Dia tak kata jamaah di mana. Kena tengok lagi dalam syarah hadis lagi. Adakah saya boleh mendapat ganjaran yang sama jika saya tetap di tempat salat dari waktu subuh hingga waktu terbit matahari walaupun saya berada di rumah? Kita kata insya-Allah. Tapi hadis tadi menyebut salat jamaah. Bab ziarah orang sakit. Ada orang tidak suka diziarah ketika sakit atau keluarganya menyembunyikan ahli keluarga sakit
atau orang melarangi ziarah pesakit, komen ustaz, tak payah komen. Dia tak bagi, kenapa kita nak pergi? Dia tak bagi, kita nak pergi. Kita tujuan kita ziarah orang sakit, yang pertama nak menghiburkan hati dia. Dan bila sampai kita doa, izhabil ba'sa rabbanas as'alullah al-azim rabbal asyik an yashfiyaka, kan dah berdoa dah. Jadi kalau dia kata tak boleh, biar ada beberapa kes saya sendiri jumpa, orang ni berapa kali kita pergi, anak dia tak bawa masuk dalam bilik ayah dia. Dia suruh duduk kat luar, sekadar tu je lah. Tak apa, kita faham. Mula jadi suasana yang tidak tidak sesuai dengan orang tu, tak berpakaian ke, dengan macam-macam lah. Orang sakit ada. Jadi kita jangan marah kepada keluarga dia, dan kita terus mendoakan kepada beliau, minta Allah Ta'ala sembuhkan, mengikut yang terbaik lah. Berdoa dalam sujud, adakah kita perlu melafazkan atau berdoa dalam hati saja? Dalam sujud dengan bahasa yang Arab, boleh kita lafaz, cakap dengan mulut kita. Tapi kalau tak pandai Arab, dengan hati je lah. Berkenaan adab tidur, adakah salah jika kaki ke arah kiblat, kepala ke arah ataupun kepala ke arah kiblat? Tak apa, kaki ke arah kiblat tidak menjadi masalah. Walaupun ada sebahagian orang ni, kalau dia tengok kaki kita duduk gini dalam masjid, kena marah dia. Huish, dia kata kaki arah kiblat. Ingat salah seorang daripada cerita ulama kita ni. Jadi waktu dia nak mati, tak ingat nama, Sa'id bin Musayyib tak salah, seorang ulama tabi'in, nak meninggal dunia. Jadi waktu tu dia tak ada, muka dia tak ada ke arah kiblat. Waktu dia pengsan, orang cuba akak dia ke arah kiblat. Jadi dia sedar, dia kata, siapa yang buat ni? Nafi', murid dia. Dia kata, wallahi, muka aku ni, aku mati dalam keadaan kiblat ke tak ada kiblat, kalau hati aku tidak berkiblatkan kepada Allah, mana tidak beriman kepada Allah, tidak ada faedahnya. Tapi kalau hati sudah beriman, ada ke arah mana pun tidak menjadi masalah. Jadi dia nak cerita pada murid dia, ada tu bagus, tapi mana bukan itu yang menyebabkan kita masuk syurga. Jadi kalau kita nak tidur, sebaiknya kita hadap muka kita ke arah kiblat dengan menyengging gini, muka gini. Tapi kalau kaki ke arah kiblat, tidaklah menjadi masalah, kesalahan. Cuma yang terbaik itu yang dibuat. Hadis syaitan agar ayat kursi berlaku, ajar ayat kursi berlaku pada bulan Ramadan. Bukankah syaitan dirantai ketika itu? Siapa dia kata bulan Ramadan tu? Pasal duit zakat. Zakat fitrah dia tak bayar awal Ramadan macam kita hari ni. Zaman sahabat dia bayar dekat nak raya, 1 hari ataupun 2 hari saja nak raya. Pandai juga dia ni. Jika seorang guru mengajar di sekolah rendah agama, dalam buku teks ada benda yang tidak sunnah, dia tidak maksur, dia terpaksa ajar, apa pandangannya? Dia ajar dan dia beritahu. Ini teks untuk periksa. Yang untuk diamal, tulis yang lain, bagi kepada murid. Itu sama masalah. Ada beberapa hadis yang agak berat dalam beberapa buku teks. Kalau ada, maklumkan kepada ustaz-ustaz yang ada kontak dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah mereka dengan buku teks sekolah ni, mereka berusaha untuk membaikinya. Tak ada orang yang tak nak benda baik atas dunia ni, kecuali memang orang tu berniat tidak baik. Jadi hadis yang cerita sama, adakah sabit Nabi kita tidak benar tidur kaki menghadap ke arah kiblat? Jadi tidak terdapat riwayat yang jelas bahawa tak boleh hadap ke arah kiblat. Cuma kiblat tu dikira sebagai yang mulia. Jadi kalau kita mati, kaki hadap ke arah mana? Ke arah kiblat. Sebab muka gini. Itu di antaranya lah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam majlis yang lain. Jadi anda tak tahu bulan Ramadan ni ada ke tidak jadual. Jadi setakat itu dulu tentang tazkirah Ramadan, tak sempat nak bagi dah ni, masa kita dah lewat. Jadi banyak dah ceramah-ceramah kita yang lain boleh ambil dalam rakaman kita. Di dalam, coba tengok dalam internet tu dokumentari kuliah ni, dokumentari kuliah ni memang dia rakam semua yang saya ada. Kadang-kadang siaran ulangan tu banyak sangat, jadi ambil lah yang tak berulang tu. Maklumlah tempat yang berlainan kan, kita ceramah ke orang lain, rakaman sama, jadi tubiklah cerita sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.